kuliah kita tu bolehlah on-kan kamera. Polis Kedah Datuk Kamarul Zaman Muhammad melakukan pemantauan di lapangan tembak antarabangsa Langkawi. Bina dan Ada tu. Ada. memastikan tahap pemantauan itu. Kementerian KPM dan Polis Diraja Malaysia KPM. Pertama dilakukan di lapangan terbang Langkawi mendapati tiada aspek pengabayan SOP dan oleh anggota pembuat maupun pelancong yang tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan 32 berasal dari Pendang dan Sabah itu telah diarahkan pulang dan diiringi anggota polis sehingga ke Kuala Perlis. Mesti sebagai pasangan suami isteri berusia 20 tahun sementara dua lagi adalah seorang lelaki berusia 26 tahun dan wanita. Nanti kepada sesiapa yang mengikuti program kuliah kita ini, kalau yang tak ada lagi buku literat, boleh dapatkan daripada saya secara percuma je buku ni. Okey. Saya belum dapat lagi Cik Zul, nanti boleh bagi saya lah. Okey, insyaAllah. Okey, Ustaz dah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita mulakan Ustaz? Boleh insyaAllah, boleh. Boleh insyaAllah InsyaAllah. Okey, kita mulakan program kuliah kita pada malam ni, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya, marilah kita merafatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat lagi bersama-sama dalam kuliah kita pada malam ini. Alhamdulillah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya mengalu-alukan kedatangan guru kita, pembimbing kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Syahrul Hisham bin Zulkifli. Selamat datang Ustaz. Baik, terima kasih. Ya, apa khabar hari ni Ustaz? Sihat Ustaz Kepada sahabat saya itu Tuan Haji Akmal bin Harun, Haja Anizan dan Haja Norehan. Mereka ini sentiasa bersama saya bagi menjayakan program kuliah kita pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan dan selamat datang. Dan tidak ketinggalan juga kepada haji-haji, hajah-hajah, tuan-tuan dan puan-puan semua. Selamat datang saya ucapkan. Tanpa saya membuang masa lagi, saya menyerahkan program kuliah kita pada malam ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dipersilakan Ustaz.
Okey, baik. Sekejap ya. Saya tak keluar pula saya punya muka ni. Kejap saya cuba refresh balik. Tak apa Ustaz. Tak pun saya keluar dulu. Nanti saya masuk balik. Kejap ya. Okey, insyaAllah. Banyakkan sabar Sabar menunggu. Ya Ustaz. Okey, dah nampak ada keluar muka saya Okey. Okey, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi seperti biasa kita mulakan perkongsian ilmu tauhid kita pada malam ini dengan nama Allah sebagai tanda kebergantungan hati kita kepada Allah, sebagai tanda kita lemah dan sentiasa berharap memerlukan Allah. Jadi setiap sesuatu yang kita nak mulakan, kita mulakan dengan nama Allah. Sebenarnya hakikatnya tuan-tuan, kita mula bismillah ni bukan sekadar kita nak berkat, itu kelebihan tuan-tuan. Kita bukan sekadar nak rahmat, itu kelebihan. Tapi yang jauh lebih penting daripada tu, sebenarnya bismillah itu membawa maksud yang kita ni mengaku lemah dan memerlukan Allah. Tu maksud hakikat bismillah. Jadi kita baca bismillah ni kerana kita memerlukan Allah. Sebab tu kita baca bismillah. Sebab bismillah ni maksudnya dengan mulah ya Allah. Kalau saya boleh mengajar dengan mulah ya Allah. Kalau tuan-tuan dan perempuan, maksudnya dengan bismillah ni, dengan mulah ya Allah, kami boleh faham, kami boleh menimba ilmu. Itu maksud bismillah. Jadi sama-sama kita mulakan dengan nama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah kami ini mengetahui, melainkan apa yang kami ketahui ini hanyalah sekadar apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم اجعلنا من علماء العاملين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. آمين. Sama-sama kita semua melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dialah yang berkehendak untuk kita dapat bersama-sama pada malam ini tuan-tuan. Kita ni usaha, dan bila terjadi itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kita kena usaha tuan-tuan. Bila berlaku itu kehendak Allah. Maka sebab tu bila kita dapat sesuatu, kita puji Allah, bukan puji diri kita. Sebab Allah yang berkehendak ianya terjadi, maka terjadilah ia. Kalau kita berkehendak, Allah tak berkehendak, tak jadi. Tuan-tuan ni, kalau kita tak nak,
Allah nak pasti jadi juga walaupun kita tak nak. Kita tak nak accident, tak nak sakit, tapi kadang-kadang berlaku. Walau kita tak nak, kenapa? Kita kena sedar di atas alam ni berlakunya sesuatu bukan atas kuasa kita, tapi atas kuasa Allah. Tuan-tuan ni, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya sebut secara ringkas tentang qada dan qadar itu. Tuan-tuan ni, kesimpulannya begini. Qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala memang sudah dalam ketetapan Allah, dalam ilmu Allah sejak azali sampai hari kiamat. Tetapi kita sebagai manusia tak boleh salahkan qada dan qadar Allah. Kenapa? Kerana kita yang buat pilihan. Tuan-tuan ya. Yang buat maksiat tu siapa yang buat? Kita. Tuan-tuan, yang buat dosa tu siapa? Kita. Tuan-tuan tak? Sebab tu ada hukum hudud. Tuan-tuan tak? Ada hukum potong tangan sebagai pembalasan atas perkara yang kita sendiri usahakan. Maka memang setiap kesalahan itu kita perlu salahkan diri kita kerana kita yang lemah melawan hawa nafsu dan sebagainya. Kita tak bersungguh-sungguh dan sebagainya, tuan-tuan ya. Jadi secara kesimpulannya, qada dan qadar Allah tu kita serah kepada dia, zat dia ya. Cuma kita sebagai hamba ni, maksudnya perkara yang kita ni tidak tahu, tidak pasti, kita dituntut untuk usaha dan ikhtiar, tuan-tuan ya. Sebagai suatu bentuk kita punya kesungguhan dengan Allah dan sebagai untuk mengharapkan pahala di sisi Allah. Contohnya doa. Kalau kita doa, kita tak tahu Allah nak bagi ke tak bagi. Tapi kita doa kenapa? Mengharapkan pahala, mengharapkan redha Allah. Allah suka hamba-hamba yang berdoa, tuan-tuan tak? Allah Subhanahu Wa Taala suka orang-orang yang suka mengadu. Maka kita nak harapkan pahala daripada pengaduan kita tentang berlaku tak berlaku. Itu kerja Allah, tuan-tuan kita. Baik, kita usaha, tuan-tuan nak jadi khusyuk dan semayang. Tapi khusyuk tak khusyuk ni kerja Allah. Tetapi tuan-tuan, walaupun tak khusyuk kan, walaupun kita usaha nak khusyuk, tak dapat khusyuk, Allah bayar dah pahala untuk kita khusyuk tu. Tuan-tuan ni, maksudnya Allah bagi kita pahala sesuai dengan usaha ikhtiar kita. Tuan-tuan nak dakwah orang, tuan-tuan nak nasihatkan orang kan, nak nasihatkan kawan-kawan. Kita bukan pegang hidayah, tuan-tuan. Kita tak tahu orang ni nak dengar cakap kita ke, tak dengar ke. Bukan kita yang genggam hati orang, tuan-tuan tak? Kemudian kita tak tahu bila kita nasihatkan apa nak jadi masa akan datang, hari ni kena sebagainya, kita tak tahu. Tapi kenapa kita nasihat? Sebab itu memang suruhan Allah. Jadi saya nak sebut, qada qadar memang pegangan Allah. Kita tak tahu nak berlaku apa, kita usaha sebab kita nak harapkan pahala redha Allah pada keadaan-keadaan tersebut. Tuan-tuan nasihatkan orang kan, tuan-tuan, orang tak terima, tak apa, sebab kita dah ada pahala atas kita menasihati orang. Dan kita tak tahu, mungkin nasihat tu hari ni kita sampaikan, mungkin hari ni dia tolak, tapi mungkin akan datang tiba-tiba dia teringat balik nasihat tersebut. Jadi kita sebagai hamba ni, tuan-tuan, kita nak cari redha Allah sahaja sebenarnya. Sepanjang kehidupan kita, kita nak tuntut redha Allah. Baik, tuan-tuan ya. Baik, muslimin dan muslimat, kita mulalah masuk kepada pengajian tauhid kita ni ya. Menggunakan kitab Risalatut Tauhid, tuan-tuan ya. Baik, tuan-tuan, Risalatut Tauhid ni, kalau tuan-tuan tengok Abdul Ghani Yahya dengan Omar Yusuf kan, dia punya pengarang kitab ni, sebenarnya mereka ni bukanlah pengarang yang asal, tuan-tuan ya. Baik, kita buka mukadimah kitab ni, kita akan tahulah siapa yang karang kitab ni, tuan-tuan ya. Sebenarnya, tuan-tuan, Risalatut Tauhid ni kitab Arab, kitab orang Arab dan pengarang asal dia seorang wali Allah yang agung yang bernama Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh. Tentang sejarah kisah Syekh Muhammad Abduh ni menarik, tapi cuma saya tak cerita malam ni kerana saya sendiri pun maknanya banyak juga lupa tentang sejarah dia. Nanti saya cuba kaji balik, saya dah dapat ceritanya yang jelas, saya akan cerita dengan tuan-tuan ya. Cuma yang saya boleh sebutkan, Syekh Muhammad Abduh ni adalah seorang yang bukan kaya raya miskin, tetapi dia seorang wali Allah yang agung, yang alim. Maka kitab ni dia lah yang tulis. Dan kitab ni, tuan-tuan, Syekh Muhammad Abduh ni orang Mesir. Jadi kitab ni memang diajar di Mesir, tuan-tuan ya. Di Al-Azhar, di Mesir lah, tuan-tuan ya. Okey, baik. Minta maaf, bukan Al-Azhar di Mesir. Jadi kitab ni asalnya digunakan oleh sekolah-sekolah menengah di Al-Azhar, tuan-tuan ya. Tapi sebenarnya kitab ni tinggi. Ya. Baik, tuan-tuan boleh tengok mukadimah kitab ni. Pada mula-mula mukadimah. Mukadimah ni apa? Pendahuluan lah. Tuan-tuan ni pendahuluan. Jadi mukadimah kitab ni, kalau kita tengok dia punya ucapan Alhamdulillahilladzi tu, tuan-tuan ya. Ucapan Alhamdulillahilladzi tu pun sebenarnya sudah menunjukkan
kitab ni adalah kitab tauhid. Dan yang menulis mukadimah ni pun orang hebat ni, bukan orang biasa ni tuan-tuan ni. Yang menulis alhamdulillahilladzi tafarrada bil wahdaniyati itu adalah Abdul Ghani Yahya dan Omar Yusuf inilah tuan-tuan ya. Baik, nanti kita akan tengok siapa yang seawal-awal menjadikan kitab Risalatul Tauhid ni daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu kita lah. Siapa yang menterjemahkan. Baik, tuan-tuan tengok dulu dia punya mukadimah tu, dia punya bahasa tu, susunan bahasa tu saya suka nak terjemah kepada tuan-tuan. Ini hebat ni tuan-tuan. Dia punya mukadimah alhamdulillah tu ya. Sebabnya yang kat bawah tu adalah kitab Risalatul Tauhid ni tu yang bukan terjemah tu. Tuan-tuan kita nak tengok terjemah atas tu. Baik, tuan-tuan tengok nah. Alhamdulillah, okey. Segala puji bagi Allah ni tak ada dalam kitab ni. Tuan-tuan nak terjemahlah, nak tulis nah. Baik tuan-tuan, memang maknanya sebagai hamba kepada Allah, atas apa sahaja kejayaan kita, kita kena puji Allah. Ya, bukan kerana kehebatan diri kita lah tuan-tuan ya. Jadi segala puji tuan-tuan ya, tuan-tuan kena faham lillah ni. Kenapa kita kata alhamdulillah? Ada lam kan? Lam bagi bawah li, kemudian ada Allah. Tuan-tuan kalau tak jelas suara saya beritahu takut internet saya terputus ke apa maklumkan dalam mesej ke kadang-kadang internet saya ni putus kadang-kadang Baik tuan-tuan ni, jadi lillah ni ada lam bagi bawah, kemudian baru ada Allah, lillah. Li ni tuan-tuan maksudnya adalah kalau kita nak terjemah alhamdulillah segala puji khusus tertentu. Tu maksud li lah. Segala puji maksudnya hanya khusus, hanya tertentu, hanya untuk Allah sahaja. Tu maksud lillah nah. Bila kita kata alhamdulillah, maksudnya hati kita faham puji-pujian ni hanya khusus, hanya tertentu untuk Allah semata-mata. Hakikatnya hanya untuk Allah sahaja. Sebab maknanya sekalian makhluk, sekalian apa yang kita buat pada hari ni, hakikatnya semuanya dengan pertolongan Allah. Maka hakikatnya memang segala puji itu hanya khusus untuk Allah semata-mata. Hakikatnya begitu. Okey, cumanya tuan-tuan, maknanya kita puji sesama manusia ni sebagai lapik je. Sebab kita yang buat perkara tu sebagai sandaran luaran, tapi hakikatnya yang menjadikan kita baik tu Allah. Itu maksud lillah tu. Tertentu hanya untuk Allah. Tuan-tuan Mana kata tuan-tuan kalau orang tak puji kita pun tak apa. Tuan-tuan sebab kita bukan harapkan puji-pujian. Kerana memang tak selayaknya kita dipuji, hanya Allah saja yang dipuji baik. Segala puji bagi Allah allazi yang mana allazi ni yang tafarrada bil wahdaniyah. Ni yang cantiknya tuan-tuan Segala puji bagi Allah yang mana Allah itu bersendirian dia. Tafarrada ni dia bersendirian. Tidak ada makhluk-makhluk yang bercampur dengan pengurusan Tuhan. Maksudnya Allah ni dia mentadbir kita semua ni semata-mata dengan kehendak dia yang bersendirian dengan diri dia. Tak ada campur aduk dengan makhluk tuan-tuan Sebab tu kita tak boleh kata berjaya berlaku sesuatu tu adalah daripada kehendak kita, maka Allah pun dari belakang kita tolong kita. Itu kita telah mencampur adukkan antara kehendak Allah dengan kehendak kita, tuan-tuan. Kita bukan tuan, kita hamba, tuan-tuan Kita yang ikut Allah, bukan Allah ikut kita. Itu kita kena faham Jadi maksudnya saya ingat saya dah terang dengan tuan-tuan tentang perkara tu. Jadi maksudnya segala puji bagi Allah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bersendirian bil wahdaniyah dengan keesaan dia. Maknanya Allah ni esa dalam mentadbir, mengurus, mengatur semuanya dengan keesaan diri dia. Maka sebab itulah selayaknya dialah yang esa, yang selayaknya kita puji, kita puja, kita angkat, kita besarkan hanya Allah, tuan-tuan Jadi tuan-tuan kita tak boleh pakai pakaian Allah, tuan-tuan nak suka dipuji, nak sombong diri. Jadi ini Allah marah Allah sebut dalam hadis kursi tentang perkara tu. Allah kata siapa yang memakai pakaianku, takabur kata Allah, dan ujub dan rasa besar diri kata Allah, aku akan biarkan dia masuk dalam mana-mana lembah neraka yang dalam mana pun. Tuan-tuan Lepas tu bila kita ni dapat nikmat, kita sedang diuji dengan nikmat tersebut, maka bersyukurlah pada Allah dan berterima kasih pada Allah. Wa tanazzaha an musyabahatil hawadis. Dan maha suci Allah, wa tanazzah ni maha suci Allah, an musyabahatil hawadis, daripada menyerupai dengan sekalian makhluk. Allah ni tuan-tuan, dia tak sama langsung dengan sekalian makhluknya, tuan-tuan Maknanya tuan-tuan, apa yang tuan-tuan tengok di atas alam pada hari ni, sama sekali itu bukan keadaan Allah. Faham tuan-tuan Maksudnya apa yang tuan-tuan tengok dekat atas alam ni, sama sekali itu bukan diri Allah, bukan keadaan Allah. Lagi satu saya nak tuan-tuan faham,
Apa sahaja yang tuan-tuan gambarkan dalam akal kita, bagaimana Allah itu bukan Allah. Nabi SAW menyebut kata Nabi, apa sahaja yang kamu gambarkan dalam akal kamu itu semua makhluk. Tuan-tuan terbayangkan Allah tu duduk tu makhluk bukan Allah. Sebab tuan-tuan Allah ni dia tak akan boleh dibayangkan oleh akal kita. Tuan-tuan Mana kata tuan-tuan tentang Allah ni, setiap yang kita boleh terfikir itu bukan Allah. Allah tak boleh fikir, tuan-tuan jadi kita kena i'tiqad, faham begitu. Tuan-tuan bayangkan Allah tu besar kan, tu bukan. Tuan-tuan kita bayangkan Allah tu duduk ke kan, duduk macam kita ke? Allah tengok kita ni dah, adakah Allah tengok kita ni begini-begini? Kita bayang begini tu bukan Allah. Allah takkan boleh dibayang-bayangkan. Tuan-tuan Nabi SAW menyatakan kata Nabi, setiap sesuatu yang datang dalam akal kamu itu semua bukan Allah. Okey. Jelas tuan-tuan Jadi maksudnya watanazzaha an musyabahatil hawadis fil azaliyah. Tuan-tuan Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci daripada menyerupai dengan sekalian makhluk-makhluk ni sejak azali lagi. Tuan-tuan. Hawadis ni makhluk tuan-tuan Tuan-tuan jumpa muka surat ke tuan-tuan? Nampak tak kat mana? Muqaddimah Okey. Muqaddimah Okey. Hawadis ni tuan-tuan, hawadis ni makhluk. Okey. Hawadis ni dia asal dari perkataan hadis. Hadis ni yang baharu. Tuan-tuan Tuan-tuan, kenapa kita makhluk ni panggil baharu? Kenapa kita dipanggil sebagai baharu? Tuan-tuan, kita ni baharu sebab kita ni sebelum ni tak ada. Kita ni baru ada. Tuan-tuan Sebab tu kita makhluk ni dipanggil sebagai baharu. Sifat kita ni dipanggil sifat yang baharu. Tuan-tuan Macam kereta lah tuan-tuan Proton X70. Tuan-tuan baru keluar kan? Sebelum tu tak ada X70 tu, maka dia baru ada. Kita kata bila keluar? Baru keluar tahun ni. Tuan-tuan Jadi kita ni semua baru ada. Okey. Kita ni baru ada ni maksudnya asalnya semua alam ni tak ada belaka. Yang ada hanya Allah yang esa sahaja. Maksudnya selain daripada Allah, semuanya baru ada. Langit baru ada. Sebelum tu langit tak ada. Tapi bila dia ada? Dia ada tu dah lama lah. Maksudnya dia pun baru ada juga. Walaupun dah lama ke, baru hari ni ke. Yang penting semua makhluk itu dipanggil hawadis. Okay. Fil azaliyah. Maksudnya Allah ni tak menyerupai dengan makhluk ni sejak azali lagi. Tuan-tuan mustahil Allah menyerupai dengan sekalian makhluk, mustahil. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan sekalian keadaan makhluk, tak sama langsung sama sekali tuan-tuan Bahkan kalau ada orang i'tiqad gitu, kafir tuan-tuan, murtad lah tuan-tuan Dia kata apa? Dia kata contoh Allah ni dia contohnya ada tangan. Tangan ni macam tangan aku ni, kan ada jari ni contohnya kan. Kalau ada orang pegang ada tangan ada jari macam ni, kafir cakap gitu. Sebab Allah sendiri dah menyatakan keadaan Allah tu tak sama dengan sekalian makhluk. Baik tuan-tuan sejak azali lagi. Okey yang ni pun cantik juga ni tuan-tuan Allahu akbar. Wassalatu wassalam, dan sekalian selawat dan salam tuan-tuan ke atas sayyidil ni tuan-tuan tengok sayyidil muwahhidin. Subhanallah tuan-tuan dan selawat dan salam ke atas ketua. Sayyidin ni ketua, muwahhidin tuan-tuan atas ketua sekalian orang-orang yang mengesakan Allah. Tuan-tuan maksudnya tuan-tuan Nabi SAW dialah ketua bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Tuan-tuan kena faham muwahhidin ni adalah satu istilah bagi orang-orang yang memahami maqam, memahami suatu perasaan hati yang dipanggil wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Jadi tuan-tuan, wahdatul wujud ni sebenarnya ketua kepala wahdatul wujud adalah Nabi SAW. Muwahhidin maksudnya selawat dan salam ke atas penghulu kepada orang-orang yang sentiasa mengesakan Allah, yang menjadi ketua bagi orang-orang yang sentiasa nampak Allah, pandang Allah, melihat sesuatu semuanya adalah Allah. Allah penghulu kepada orang-orang yang mempunyai hati, perasaan yang sentiasa hatinya tengok apa pun Allah, Allah, Allah adalah Nabi SAW. Jadi pandangan syuhud Nabi dipanggil hati Nabi yang terus menyaksikan Allah itu, maka ketua bagi kita yang dapat memandang Allah ni, Nabi lah ketua kita. Sayyidil muwahhidin. Orang-orang yang sentiasa balik pada Allah, melihat Allah, memandang Allah dalam semua setiap pekerjaan dia. Dia tahu Allah lah yang menggerakkan dia, Allah lah yang beri ilmu. Pendek cerita, hati dia sentiasa nampak kuasa Allah, pertolongan Allah. Sentiasa esa pada pandangan dia tu,
melihat semuanya adalah Allah belaka, maka Nabi itu adalah penghulu kepada orang-orang yang sentiasa mengesakan Allah. Tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut perkara tentang tauhid ni tuan-tuan ni, untuk kita sentiasa melihat seluruh alam ni tuan-tuan adalah Allah yang menggerakkan, yang segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Itu adalah perkara tuntutan dalam agama kita tuan-tuan ni. Sebab tu tauhid ni saya dah sebut dengan tuan-tuan sebelum ni, dia bukan suatu pengajian dalam kuliah sahaja, tetapi kita nak selalu sentiasa mengesakan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Hati kita ni biar terdetik sepanjang masa. Kan kita boleh pergi bilik air pun kita terasa Allah yang menggerakkan kita. Jangan perkara dalam kuliah je tuan-tuan, sentiasa hidupkan. Kalau perempuan masak nampak tangan siapa gerakkan, hidupkan perasaan tu nah. Perasaan kita sentiasa rasa ada Allah bersama kita. Hidupkan perasaan tu, nyatakan. Ni yang panggil muwahhidin ni tuan-tuan. Muwahhidin, kenapa panggil muwahhidin? Ada sabdu tu kan, wahhidin. Kenapa tuan-tuan? Sebab kerja orang-orang yang sentiasa nak ada Allah ni, kerja dia sentiasa dia mengesakan tu sepanjang masa. Sentiasa hidupkan perasaan untuk rasakan Allah tu tuan-tuan, ya. Jangan maknanya kita nak cuba rasakan Allah tu dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Bahkan setiap masa kita kena pandang Allah. Barulah kita ni sentiasa tidak berpisah dengan Allah. Bahkan sekarang ni pun kita sedang melihat pun kita tak rasa kita sedang melihat. Kita rasa kita sedang diperlihatkan oleh Allah. Kita rasa kita melihat ni pun Allah sedang bagi. Ni kena rasa. Tuan-tuan, ya. Boleh bangun pun rasa Allah yang bangunkan. Rasa tu timbulnya. Tuan-tuan, ya. Nyata je lah hati kita. Kalau orang perempuan dia masak pun kan, dia campak garam ke, dia nampak Allah je. Dia nampak Allah yang gerakkan tangan dia, Allah yang beri kuasa untuk dia. Rasa sedap kat lidah pun dia rasa Allah yang bagi sedap. Maksudnya, perasaan kita untuk sentiasa balik pada Allah dan menyedar. Tuan-tuan, yang guru saya, guru saya sebut, Tuan Guru Syekh Ahmad Rozaini, tuan-tuan, ya. Syekh Ahmad Rozaini, Tuan Guru Ustaz Ahmad Rozaini, dia kata apa? Dia kata kita ni tuan-tuan, memang kita tahu segala-galanya Allah, tapi masalah besar kita sebanyak mana kita dapat sedarkan Allah tu. Ya. Kita biasa lalai. Kita biasa makan, kita rasa kita makanlah makan. Kita tak sedar, boleh nyata dan hati kita menyala lah. Kalau lampu tu tuan-tuan. Maksudnya kita tahu tentang Allah tu, tapi nak bagi lampu tentang kesedaran Allah tu menyala je tu kadang-kadang dia malap, dia mati. Tuan-tuan, ya. Maksudnya kita tak boleh sentiasa nak bagi hati tu sentiasa ada rasa Allah. Ya. Jadi kalau boleh tauhid ni nak kena ke arah tu sebenarnya. Tuan-tuan, ya. Jadi kata Tuan Guru Ustaz Ahmad Rozaini ni, nak kena sentiasa ada kesedaran. Sedar. Maksudnya kita sedar, kita ni datang daripada siapa dan sedar tu sentiasa mengalir. Tuan-tuan, ya. Baik tuan-tuan, ya. Jadi muwahhidin ni adalah Nabi SAW, adalah orang yang sentiasa dapat memandang Allah, tuan-tuan, ya. Sebab tu Nabi SAW ni adalah orang yang merendah diri, tuan-tuan, ya. Pernah satu hari Nabi jalan, tuan-tuan, ya, dan sahabat berdiri. Tuan-tuan, ya. Nabi kata duduk. Nabi kata duduk. Nabi tak nak, tuan-tuan, ya, Nabi tak nak sahabat-sahabat berlebihan memuja-muji Nabi. Kata Nabi, aku tak nak kamu wahai sahabat berlebih-lebih mengangkat aku seperti mana umat zaman dahulu mereka berlebih-lebihan dengan memuja-muja Nabi mereka, tuan-tuan, ya. Sehingga mereka sampai menyatakan Nabi Isa itu sebagai anak Allah, tuan-tuan. Sampai mereka mengatakan Nabi Isa itu jelmaan Allah, tuan-tuan. Mula daripada mana? Mula daripada terlalu sangat memandang kuasa manusia, kehebatan manusia. Tuan-tuan, ya. Sebab tu maksudnya Nabi nak ajar sahabat supaya nampak Nabi ni kelebihan dia macam mana pun, kena nampak Allah lah yang maha hebat di sebalik Nabi, tuan-tuan, ya. Jadi maknanya Nabi SAW ni bila dia sentiasa hati ni balik pada Allah, dia sentiasa rendah diri, sedar kurniaan ni semua daripada Allah, tak ada sombong, bahkan tak suka pun nak disombong-sombongkan oleh manusia, tuan-tuan, ya. Sebab tu tuan-tuan, guru-guru kita yang jujur dalam pengajian tauhid, tuan-tuan, dia pasti akan menyedarkan anak murid dia supaya kalau tengok diri guru dia pun, dia akan cakap maknanya yang hebat yang mengajar kita tu adalah Allah, ya. Setengah-setengah guru tak nak sebut perkara macam ni, tuan-tuan. Nanti anak murid dia tak adalah nak mengangkat-angkat guru dia, kan. Saya jumpa, tuan-tuan, ya, orang-orang yang jenis macam ni, ya. Yang mana anak muridnya taksub sangat dengan guru dia, ya. Kata guru dia orang alim, paling alim kat Pasir Gudang, sampai tak nak mengaji dengan orang lain dan sebagainya, tuan-tuan, ya. Kemudian dia mengangkat ilmu gurunya hebat, kan. Tuan-tuan, kita dinyatakan oleh Allah tentang kehebatan ilmu dekat dunia ni, tuan-tuan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan itulah ilmu dia.
Tuan-tuan. Tuan-tuan bila dengar, ya Allah alimnya dia ni kan. Contohnya kan. Tuan-tuan dengar ulama mana-mana kan. Ui hebatnya. Tuan-tuan. Kita teruja dengan hadis yang dia hafal, dengan syarahannya. Sebenarnya Allah nak nyatakan ilmu dia. Dan kita boleh nampak subhanallah. Sepatutnya kita kena sebut subhanallah. Ilmu Allah luasnya ya Allah. Ini baru seorang ulama aku dengar ni. Macam mana dengan ulama-ulama yang lain kan. Ulama fiqahnya, ulama al-azharnya. Dengar takjub. Takjub dengan ilmu yang Allah nyatakan kepada manusia. Tuan-tuan. Jadi setengah-setengah orang ni, dia tak nampak tu kerja Allah. Dia tak nampak Allah yang memantulkan ilmu tu. Maka akhirnya dia berlebih-lebihan dengan guru dia. Tuan-tuan. Setengah guru dia tak nak sebut perkara gini tuan-tuan. Sebab dia nak tarik manusia kepada diri dia. Populariti diri dia. Supaya manusia akan mengagungkan, membesarkan dia. Tuan-tuan. Ada masalah, minta tolong dengan guru dia dan sebagainya. Tuan-tuan. Tapi guru yang jujur, dia bukan nak bawa anak murid dia kepada diri dia. Buat apa? Tuan-tuan. Nabi SAW bukan bawa sahabat untuk kepada diri dia, nak sembah dia. Tidak. Tuan-tuan. Jadi guru yang jujur, dia akan sentiasa menyatakan semua milik Allah. Sebab dia nak anak murid pergi pada Allah. Bukan pergi kat diri dia. Tuan-tuan. Diri dia makhluk. Diri dia tak boleh nak buat apa-apa pada siapa-siapa pun. Tuan-tuan. Jadi sentiasa dia menyatakan Allah kepada anak murid dia. Hatta kalau macam dia sendiri pun maknanya menyampaikan ke, mengajar ke, dia akan sebut ni semua daripada Allah. Saya tak ada apa-apa. Tuan-tuan. Sebab dia nak anak murid pergi pada Allah. Dia hanya pegang tangan anak murid, bimbing anak murid supaya betul akidah, betul pegangan, betul i'tiqad, dan bila dah betul sentiasa balik pada Allah, maka anak murid akan terus pergi kepada zat Allah. Tuan-tuan. Guru wasilah saja pegang tangan. Jom saya terangkan dekat awak mana salah, mana betul. Mana perjalanannya dan sebagainya. Dan bila anak murid dah kenal Allah, dekat kepada Allah, maka anak murid akan terus pergi kepada Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Esok balik dekat akhirat esok pun dalam rahmat Allah. Gitu tuan-tuan dan puan-puan. Baik, wasafwati rabbil alamin, maksudnya Nabi SAW ni adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Safwah mendapat diangkat tinggi martabat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, rabbil alamin, Tuhan yang menguasai sekalian alam. Tuan-tuan. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, habis tuan-tuan. Baik, itu maknanya dia punya mukaddimah kitab tu saya suka baca sebab dia menyebutkan dalam keesaan Allah dan ada unsur-unsur tauhid pada mukaddimah tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau tengok kitab ni adalah kitab Risalatul Tauhid. Ini asalnya diterjemahkan oleh Allah Yarham, tuan-tuan. Yang berhormat ni asalnya Datuk Haji Abdullah bin Abdul Rahman. Inilah penterjemah asal kitab ni tuan-tuan. Kitab ni kitab orang Johor. Tuan-tuan. Jadi orang Johor kena kuasai kitab ni. Saya ni orang Perak. Tuan-tuan. Jadi orang Johor maksudnya lebih-lebih lagi lah perlu menguasai kitab daripada ulama Johor sendiri. Siapa dia tuan-tuan? Haji Abdullah bin Abdul Rahman ni siapa dia? Dia adalah bekas yang dipetua, maksudnya bekas lah mantan yang dipetua, maknanya apa nama tu? Kita kata pengarah ke macam itulah lebih kurang tuan-tuan. Yang dipetua Jabatan Agama Johor. Daripada sebuah kitab dalam bahasa Arab yang ditetapkan oleh Menteri Pelajaran Mesir. Jadi kitab ni Menteri Pelajaran Mesir yang gunakan. Jadi pelajaran dalam sekolah-sekolah di Mesir, tuan-tuan. Baik, itu asalnya. Asal terjemahan itu ialah matan sahaja. Jadi tuan-tuan, kitab ni asalnya diterjemah secara matan. Matan ni tak ada syarahan. Matan ni maksudnya secara syair gitu. Syair sahaja, tak ada disyarah. Asalnya kitab ni macam ni tuan-tuan. Asalnya terjemahan itu matan sahaja, tak ada syarahan langsung. Tuan-tuan, maksudnya kalau kita baca memang tak faham lah. Tuan-tuan, ni dah ada syarah sekarang ni. Pada tahun 1325 Hijrah. Tuan-tuan, dah lama dah. Jadi sekarang ni 1443 Hijrah tuan-tuan. Ataupun bersamaan dengan 1907 Masihi. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau kita tolak dengan 2021 sekarang ni, ada lebih kurang 114 tahun. Tuan-tuan. Kitab ni diterjemahkan kepada bahasa Melayu ni, sekarang ni kitab kat tangan tuan-tuan ni ada 114 tahun lebih kurang. Betul ke saya kira tu tuan-tuan? Lebih kurang lah tuan-tuan. Jadi maknanya 114 tahun dah kitab ni dalam bahasa Melayu kita. Tapi maknanya kalau yang bahasa Arab tu lagi lama lah tuan-tuan. Nak cerita kitab ni berkat tuan-tuan. Dah 100 tahun pun duk masih digunakan di bumi Malaysia, Allah tak hapuskan. Bahkan kitab ni tuan-tuan digunakan di pondok-pondok sebagai kitab asas untuk mengenal kepada Allah tuan-tuan. Okay, tapi manakala dapat terlalu ringkas, kitab ni bila tengok ringkas sangat ada matan saja, tak ada syarah tuan-tuan. Inilah mula berpindah terjemahannya, syarahannya dan sebagainya tuan-tuan. Maka tahun 1300 tu tuan-tuan baca je lah.
Okey, bila telah membuatkan syarahnya dinamakan Syarah Ar-Risalatul Tauhid. Maka Tuan Haji Datuk Abdullah Haji Abdullah bin Abdul Rahman dia buat syarah kitab ni. Maksudnya dia syarah dengan keilmuan dia sendirilah, dia syarah kitab ni tuan-tuan ya. Maka jadilah Syarah Ar-Risalatul Tauhid bermula pada tahun 1926 Masihi. Bukan 94 tahun daripada sekarang ya, lebih kurang ya. Okey. Baik tuan-tuan, kita skip ya tuan-tuan, itu sejarah kitab. Tuan-tuan boleh baca sendiri ya tuan-tuan ya. Baik, kemudian tuan-tuan, proses yang seterusnya bila mana dah disyarahkan kitab ni, proses seterusnya tuan-tuan, disusun ibarat ataupun disusun lagi rapi tuan-tuan ni supaya mudah nak difaham syarah-syarah kitab ni tuan-tuan. Maka telah mendapat persetujuan daripada Ustaz Kamaluddin. Ni anak dia, Ustaz Kamaluddin ni anak kepada Allahyarham Datuk Haji Abdullah bin Abdul Rahman. Jadi anak dia mendapat persetujuan daripada anak dia untuk diberikan pembaharuan ni tuan-tuan pada penulisan kitab syarah ni supaya bahasa dia lebih mudah untuk dipahami tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, jadi yang terakhirnya yang telah menyusun semula dengan begitu mudah, dengan begitu cantik, dengan susunan-susunan yang kita dapat pada hari ni, itulah dua orang tu yang bertanggungjawab, yang ni Abdul Ghani Yahya dan Omar Yusof. Tuan-tuan, itulah sedikit peringkat bagaimana kitab ini dikeluarkan seperti mana yang tuan-tuan tengok hari ni ya. Tuan-tuan ya. Jadi kitab ni habis selesai semua dengan syarahannya, dengan pembaharuan bahasa dan sebagainya pada 6 hari bulan November 1952 tuan-tuan ya. Jadi lebih kurang dalam 69 tahun lebih kurang gitu umur kitab yang ada kat tangan kita ni, yang telah dikemas kini lebih kurang 69 tahun lah lebih kurang tuan-tuan gitu ya. Baik tuan-tuan, habis dah. Ni kita mula masuk kepada mukadimah kitab tuan-tuan ni. Baik tuan-tuan. Mukadimah ni penting. Tuan-tuan ni, mukadimah ni sangat-sangat penting. Tuan-tuan, saya tadi ada kuliah mengenai dengan hati tuan-tuan. Saya harapkan tentang kuliah maghrib tadi, tuan-tuan saya harap tuan-tuan dengar dengar tentang perkongsian tu, sebab saya rasa sangat penting untuk tuan-tuan faham tentang apa yang saya sampaikan pada kuliah maghrib tadi tuan-tuan ya. Nanti saya akan sharekan dalam grup saya Jalan Menuju Kepada Allah tu. Nanti tuan-tuan dengar sebab saya ingat perkara tu kalau saya nak ulang balik jadi panjang pula kan. Jadi tuan-tuan dengarlah kuliah yang sedia ada tu. InsyaAllah cukup detail lah saya terangkan tuan-tuan bagaimana kita nak jadi orang yang sangat hebat dunia sampai akhirat. Apa rahsia yang paling besar dalam diri kita yang hari ini banyak manusia lalaikan, dan hari ini kenapa maknanya berlaku berbagai-bagai kerosakan. Ni bukan cerita tauhid tuan-tuan, ni cerita pasal hati Nanti kuliah maghrib tu nanti tuan-tuan dengar Kalau tuan-tuan nak cepat, tuan-tuan pergi je dekat page sebab saya kadang lambat juga nak post tuan-tuan ni, sibuk macam-macam, lambat sikit Kalau tuan-tuan nak cepat, tuan-tuan pergi page Facebook Masjid Al-Firdaus. Masjid Firdaus ada live kuliah saya tentang cerita pasal pentingnya roh untuk ada sifat khusyuk kepada Allah. Saya harap sangat-sangat tuan-tuan semua dengar sebab saya dah bagi tuan-tuan zikir tu kan dan sebagainya. Jadi untuk memantapkan lagi tuan-tuan memantapkan lagi tentang ibadat yang kita dah lakukan selama ke hari ni untuk kita dapat rahsia ibadat tu sendiri tuan-tuan baik, nanti tuan-tuan dengar Baik, jadi kita tengok kitab ni tuan-tuan permulaan ataupun dipanggil mabadi tuan-tuan dalam bahasa Arabnya mabadi lah tuan-tuan mabadi ni maksudnya permulaan, sama tu permulaan tu mabadi tu permulaan tuan-tuan Seri pembukaan. Ada setengah-setengah kitab-kitab lama dipanggil seri pembukaan tuan-tuan saya memang suka untuk baca kitab tauhid yang lama-lama tuan-tuan Saya kalau tengok kitab tauhid yang ada pada hari ni tuan-tuan, bagi pandangan saya payah nak cari karangan kitab tauhid yang ada pada hari ni yang boleh menyerupai hasil penulisan ataupun detailnya penulisan itu berbanding dengan kitab-kitab tauhid ulama-ulama kita zaman dahulu tuan-tuan Jadi bukan maknanya saya menolak terus dan sebagainya kitab-kitab yang ada pada hari ni. Cuma kitab-kitab tauhid yang ada pada hari ni nak baca untuk penambahan ilmu boleh. Cuma untuk pemantapan akidah, untuk pengukuhan akidah tuan-tuan, kitab-kitab lama ni jauh sangat-sangat lebih berkat tuan-tuan. Lain ilmunya sebab yang menulis ni
Bukannya orang-orang biasa. Mereka-mereka yang menulis benar-benar nak bawa kita kenal Allah. Tuan-tuan ni. Baik, jadi sebab tu saya kalau tauhid saya suka nak baca kitab-kitab lama Aqidatul Najin ke Risalatul Tauhid ke tuan-tuan. Kitab-kitab yang lama-lama yang ulama-ulama kita zaman dahulu tulis sebab keberkatan dia tuan-tuan baik. Pembukaan mabadi, seri pembukaan ilmu tauhid Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa khatimil anbiyin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik tuan-tuan Pertama, perkataan mabadi' itu bahasa Arab. Jamak daripada mabda'. Mabadi' ni tuan-tuan, dia jamak kepada mabda'. Mabda' ni maksudnya satu permulaan. Mabadi' ni permulaan-permulaan lah. Jamak ni maksudnya banyak. Ni bahasa Arab dah sikit tuan-tuan ni. Kita orang Melayu ni, tuan-tuan, kalau kita nak sebut banyak, kita tambah sengkang je. Kita senang orang Melayu kita, tuan-tuan. Kalau kita nak kata nasi, tu satu. Nak cakap nasi banyak, sebut nasi-nasi. Kita tambah dua perkataan je, jadi banyak lah kan. Nasi-nasi tu maksudnya bukan satu nasi lah. Kalau kucing satu, kalau banyak kucing-kucing lah. Kita buat double jadi banyak lah. Bahasa Melayu senang sangat. Arab tak. Arab kalau Muslim satu. Kalau ramai dia tak jadi Muslim-Muslim. Kita tak akan jumpa bahasa Arab macam tu. Dia kalau Muslim seorang orang Islam satu seorang. Kalau ramai muslimin. Dia tambah ya dengan nun tu tuan-tuan tu maknanya ramai tuan-tuan kemudian bahasa Arab ni ada yang nak bina perkataan tu tambah ya nun. Ada setengah perkataan dia tak boleh tambah ya nun begitu tuan-tuan Muslim tambah ya nun muslimin tuan-tuan ada setengah-setengah perkataan Arab ni dia tak boleh tambah ya nun begitu. Macam mabda'. Dia tak boleh jadi mabda'in, tak boleh. Tambah yanun gitu tak boleh. Dia jadi mabadi'. Ini jamak taksir dia panggil. Permulaan. Tak apalah tuan-tuan, itu bahasa Arab sebenarnya, tak ada apa-apa. Baik, dia asal maknanya punca mula terbit. Sebab ma'budnya ialah keterangan yang ringkas atau tujuan suatu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu itu. Hari ini orang sebut sebagai seri pembukaan atau anggaran dasar. Gini tuan-tuan Mabadi' ni tuan-tuan, dia sangat penting. Kenapa tuan-tuan? Kerana mabadi' ni lah tuan-tuan untuk kita akan jelas. Dalam kitab Risalatul Tauhid ni tuan-tuan nak belajar apa? Apa isi-isi yang akan dapat kita faham daripada kitab kita daripada awal sampai habis. Dia nak cerita apa pada kita? Tuan-tuan Dan mabadi' ni lah sebenarnya yang akan menjadikan kita fokus nak capai apa. Dan fokus kepada kandungan kitab ni nanti kita sebenarnya nak melalui ke mana. Tuan-tuan macam ni lah. Kalau tuan-tuan masuk hutan kan. Kita nak masuk hutan, kita nak pergi menjelajah hutan. Dia ada apa panggil? Briefing ke apa. Tuan-tuan Jadi orang-orang coach tu kan. Dia akan cerita. Dalam ni sekarang tuan-tuan akan jumpa. Jadi mukadimah tu maknanya kita dah tergambar dah. Dalam hutan ni sekarang ada sungai lah. Ada binatang buah lah dan sebagainya kan. Malam-malam kan ada hantu kan contohnya gitu tuan-tuan Maksudnya kita ni dah diberi penerangan awal. Apa yang kita akan lalui dalam hutan ni. Tuan-tuan Dan stage-nya bagaimana kan. Kita akan last sekali. Gitulah dalam kitab ni. Dia mukadimah ni maksudnya briefing lah tuan-tuan Biar kita ni akan jelas. Tauhid ni kita nak belajar apa kita nak capai dalam tauhid ni tuan-tuan. Tujuan dia dan sebagainya tuan-tuan Baik tuan-tuan ni yang pertama. Tuan-tuan yang rajin ikuti kuliah saya dalam Studio Barakah tu mungkin dah belajar lah tentang perkara ni tuan-tuan tapi oleh kerana kita dah buka kitab dengan kuliah dengan tuan-tuan ni, jadi saya ulang balik lah sebab ni kitab tuan-tuan Baik tuan-tuan, pertama sekali dia mabadi' ni tuan-tuan. Mana tuan-tuan nak kenal kitab zaman dahulu ke kitab sekarang tuan-tuan Tuan-tuan boleh tengok mabadi' ni. Mana-mana kitab yang ada mabadi' ni makna kitab-kitab orang lama. Orang sekarang mana ada tulis benda-benda macam ni tuan-tuan. Orang sekarang ni mukaddimah terus mula je dia punya isi kandungan ni. Orang zaman dahulu memang ada mabadi' 10 ni. Dipanggil mabadi' yang 10 tuan-tuan Jadi tuan-tuan maksudnya yang 10 mabadi' ni tuan-tuan maknanya kita akan belajar 10 asas mukaddimah penerangan dalam kitab ni tentang tajuknya dan sebagainya. Itu 10 perkara yang asas Baik, ini perkara biasa tuan-tuan. Perkara biasa bila masuk pertama, biasanya dia akan cerita pasal ilmu tu sendirilah. Nama ilmu tu tuan-tuan Baik tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan kalau kita bahas, nama-nama ilmu tauhid ni pun sudah menarik sebenarnya. Untuk kita bahas satu persatu. Tuan-tuan baik. Pertama tuan-tuan tengok Nama ilmu ni. Tuan-tuan kitab ni. Jadi tuan-tuan nama bagi
ilmu yang kita nak belajar ni bukan nama kitab tuan. Nama perkara yang kita nak belajar. Belajar ni apa? Ilmu lah tuan-tuan. Pengetahuan. Ilmu ni pengetahuan. Yang kita nak tahu dalam kitab ni apa nama pengetahuan ni tuan-tuan ni. Maka nama ilmu ini iaitu dinamakan sebagai ilmu tauhid. Tuan-tuan. Baik, nama bagi tauhid ni banyak tuan-tuan. Yang ni pun saya tengok. Okey, boleh katakan semua ada lah. Okey, semua ada. Dalam kitab ni dia sebut berapa ni tuan-tuan? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Dalam kitab ni ada 6 tuan-tuan. Nanti saya akan syarah dengan tuan-tuan kenapa diletak nama tauhid, diletak nama kalam dan sebagainya. Okay, baik, yang satu adalah ilmu tauhid. Dalam kitab ni maknanya ilmu yang kita belajar ni satunya namanya ilmu tauhid. Yang kedua tuan-tuan, boleh kita panggil dia sebagai ilmu kalam. Benda yang sama, tuan-tuan, benda yang sama. Tuan-tuan jangan heran lah kan. Lepas ni kalau kita kata jumpa ilmu kalam kan, kitab ilmu kalam. Ilmu kalam ni ilmu apa pula? Ilmu kalam tu ilmu tauhid lah. Maksudnya namanya lain tapi maksudnya sama, tuan-tuan. Bendanya sama, nama je lain, tuan-tuan. Macam saya, tuan-tuan. Ada orang panggil saya Hisham. Ada orang panggil saya Syahrul. Ada orang panggil saya Along. Tapi orangnya sama je, tuan-tuan. Bukan orang lain pun ni lah orangnya, tuan-tuan. Nama tu ada banyak tapi tuannya sama, tuan-tuan. Jadi maknanya tauhid ni namanya banyak tapi bendanya sama, tuan-tuan. Pertama tauhid, yang kedua kalam, yang ketiga usuluddin, yang keempat sifat, tuan-tuan, yang kelima aqaid dan yang keenam adalah iman. Ilmu iman, tuan-tuan. Maksudnya ilmu tauhid juga dipanggil sebagai ilmu iman, tuan-tuan. Namanya adalah ilmu iman, tuan-tuan. Baik, kita pergi satu-satu, tuan-tuan. Baik, yang pertama dinamakan ilmu tauhid. Kenapa pengajian ini, tuan-tuan, perkongsian ilmu tentang ini dipanggil tauhid, tuan-tuan? Kenapa disebut sebagai tauhid? Sebenarnya tuan-tuan, maksud tauhid itu sendiri sudah jelas sebenarnya tuan-tuan. Maksud tauhid itu sendiri telah menyatakan kepada kita sebenarnya maslamat ilmu ini adalah tauhid. Tuan-tuan. Kenapa nama ilmu ni ilmu tauhid? Kerana memang tauhid itulah maslamat kepada penghujung kepada pengajian kita adalah kita akan jadi orang yang sentiasa bertauhidkan Allah. Tuan-tuan. Jadi saya ingat saya dah terang dengan tuan-tuan tauhid ni maksud dia apa pada perjumpaan kita sebelum-sebelum ni tuan-tuan. Apa maksud tauhid? Tauhid ni tuan-tuan terjemah gini nah. Banyak orang terjemah tauhid ni adalah mengesakan Allah, tuan-tuan. Kurang tepat dengan terjemah begitu sahaja. Tuan-tuan kena terjemah gini Maksud tauhid ialah ilmu ataupun kita belajar ilmu tauhid ni, maksud tauhid itulah ilmu yang akan menjadikan kita sentiasa mengesakan Allah. Itu maksud tauhid. Apa maksud tauhid? Tauhid adalah sentiasa mengesakan Allah. Sebab tauhid ni tuan-tuan asal dia adalah wahada. Sentiasa. Jadi tuan-tuan, maksud tauhid itu bukan mengesakan Allah. Senantiasa mengesakan Allah. Sentiasa tu macam mana Ustaz? Setiap saat. Kalau boleh hati kita sentiasa balik pada Allah. Macam mana nak bagi hati sentiasa balik pada Allah? Hidupkan dia. Mujahadahkan dia. Maksudnya tuan-tuan sentiasa ajar hati supaya sedar akan Allah. Gitulah tuan-tuan. Sedar akan Allah, tuan-tuan. Saya kadang-kadang tuan-tuan tentang tauhid ni saya jelaskan. Cuma kadang-kadang bila saya banyak mengajar kuliah tauhid dekat online ni, kadang-kadang saya lupa. Saya terangkat benda tu dekat dalam kuliah ni ke ataupun kuliah lain. Tuan-tuan. Jadi saya tak pasti saya dah terang ke kat tuan-tuan tentang tauhid ni. Saya ingat saya belum kot. Saya rasa saya cerita dekat dalam kuliah lain tu. Tuan-tuan. Baik, gini tuan-tuan. Memandang Allah ni, saya terang sikit. Saya ada bagi perumpamaan, tuan-tuan. Saya ingat bukan dekat sini saya cerita kat lain. Gini tuan-tuan. Kenapa kita sentiasa nak sedar akan Allah tu? Kenapa kita sentiasa nak pandang dia? Kan, nak pandang dia kenapa? Walaupun kita dah tahu memang dia, tapi kita nak bagi sedar, bagi nampak Allah juga. Kenapa? Tuan-tuan. Kenapa nak kena selalu sentiasa hati kita tu nak sedarkan Allah tu, nak kena bagi menyala tu, nak sedar sentiasa pandang Allah tu, kenapa? Tuan-tuan. Dia gini tuan-tuan. Tujuan besar kita untuk sentiasa kita ada perasaan hati yang sentiasa sedarkan Allah. Pandang dia setiap saat ni tuan-tuan. Supaya hati kita ni semakin lama akan semakin terus cinta kepada Allah. Tu tujuan besar dia tuan-tuan. Dia gini tuan-tuan, gini. Saya bagi contoh dengan isteri tuan-tuan. Isteri ataupun suami samalah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok isteri tuan-tuan ni muka yang sama je setiap hari Dia takkan jadi muka lain. Kalau 20 tahun duduk, muka itulah. Cuma dah makin lama dia berkerut sikit gitu. Laki pun sama juga. Tuan-tuan. Maksudnya sama-sama akan berubah.
Tak, bukan sekat perempuan kan. Lelaki pun sama jugalah tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, saya nak sebut maknanya memang itulah yang kita tengok setiap hari tuan-tuan nak. Tapi tuan-tuan, kita tengok apa? Kita selalu tengok dia buat baik pada kita. Dan kita tengok benda tu setiap hari kita tahu dah tuan-tuan nak. Tapi tuan-tuan, dengan penglihatan kita setiap hari yang berulang-ulang, apa jadi pada perasaan kita? Tuan-tuan tak? Semakin lama semakin sayang. Tuan-tuan tak? Kita tahu memang yang masak tu isi kita. Takkan ada orang lain yang masak kat rumah kita. Tapi kenapa kita selalu tengok dia masak? Tengok dia menyapu. 10 tahun tu memang dia lah menyapu. Bukan orang lain yang menyapu. Tuan-tuan tak? Tapi bila kita ulang tengok, kita rasa macam mana? Ya Allah, baiknya bini aku ni. Tuan-tuan tak? Dan Allah rajinnya bini aku. Jadi kita tengok benda tu berulang-ulang. Kekuatan jiwa kita dengan isteri kita, sayang kita dengan dia semakin kuat. Tuan-tuan. Kalau kita tengok dia selalu, tuan-tuan. Walaupun dia buat benda yang sama, akhirnya tuan-tuan, kita akan rasa, maknanya rasa beruntung kan. Ataupun kalau kita rasa nak khianat dia kan. Ataupun nak main kayu tiga, kita rasa kesian. Sebab apa? Sebab kita hati kita ni dah ada dia. Sebab kita tengok kebaikan dia. Ya, aku tak boleh lah isteri aku kesian dekat dia. Maknanya kita tak sanggup nak sakitkan dia. Sebab kita tengok kebaikan dia selalu setiap hari. Bagaimana pengorbanan dia. Dan kita tengok depan mata. Akhirnya jiwa kita semakin cinta, kasih dan sebagainya. Sebab kita selalu tengok. Gitu nah. Jadi tuan-tuan, maknanya kita nak kiaskan dengan Allah gitu juga. Kita tahu dah Allah yang bangunkan kita dari tidur kan. Allah yang bagi kita boleh buang air kecil dan sebagainya tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kalau kita tak selalu pandang jiwa kita tu untuk perasaan kita dengan Allah tu, dia akan tak bertambah, tak akan terus menjadi kuat daripada masa ke semasa tuan-tuan ya. Dia tak sama dengan orang yang selalu duk rasakan Allah ni dengan jiwa dia berputik dengan orang yang jarang-jarang nak nampak Allah. Dia tak sama tuan-tuan ya. Jadi maksudnya tauhid ni adalah ilmu yang nak menjadikan kita ni terus berhubung dengan Allah, nampak Allah. Walaupun benda yang sama Allah buat pada kita. Bangun tidur, makan. Tapi bila kita sedar nikmat Allah tu mengalir. Tuan-tuan cuba buat perkara ni. Nanti tuan-tuan memang akan rasa semakin, hati tu semakin rasa sangat-sangat kuat dengan Tuhan ya. Sampai keyakinan kita bertambah, kita akan bertambah yakin dengan Allah. Bila mana hati kita ni sentiasa duk nampak kuasa dia, pertolongan dia, kedekatan dia pada kita. Itulah tujuannya tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, jangan jemu untuk kita memandang Tuhan. Terus kita memandang dia supaya hati kita terus akan kuat dengan dia. Tuan-tuan gitu Dia manusia ni memang normalnya gitu tuan-tuan. Tuan-tuan, atas dunia ni tuan-tuan kan, apa sahaja benda yang tuan-tuan selalu hayati, selalu bertemu tuan-tuan, selalu layan, kita punya hati jadi macam mana? Minat, cinta, kasih. Tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ni kenapa orang boleh ralik main game 3 jam, 4 jam, tak sedar. Tuan-tuan. Main PUBG lah, main apa lah. Dia tak sedar. Ralik. Kenapa ralik? Sebab dah selalu buat, selalu mengadap, selalu berjumpa. Benar. Akhirnya dia sayang dengan benda tu, dia ralik. Tuan-tuan ya. Kenapa hari ni tuan-tuan orang ralik dengan kereta, dengan apa, dengan bola, tuan-tuan? Sebab dia selalu tengok bola, selalu dia mengadap bola tu, selalu dia duk puja-puja bola, akhirnya hati dia akan kasih, cinta, dekat dengan bola. Maka dengan Allah, tuan-tuan nak kasih cinta dengan Allah kerana selalu bagi hati ni sentiasa melihat kembali kepada Allah, melihat kebaikan dia. Tuan-tuan ya. Selalulah, maksudnya nyalakan hati tu, maka lama-lama kita akan rasa kasih sayang Allah tu dekat dengan kita. Akhirnya kita sampai satu ketika tuan-tuan, kita akan jadikan hidup kita ni keseluruhannya adalah untuk dia. Dia akan sampai macam tu tuan-tuan ya. Itulah kebaikannya untuk kita terus kembali memandang kepada Allah tuan-tuan ya. Dulu tuan-tuan masa saya mula-mula belajar bab ni, tuan-tuan mula-mula lah tuan-tuan ya. Tapi dah lama-lama kita dah lali, tak apa tuan-tuan ya. Maknanya saya mula-mula belajar dengan Syekh tu, belajar dengan anak murid Syekh Abdullah, antaranya Abang Rozi lah tuan-tuan ya. Abang Rozi ni tuan-tuan, dia adalah orang yang sangat kaya tuan-tuan ya. Masa saya kontak dengan anak murid Syekh, belum jumpa Syekh lagi, kontak dengan Abang Rozi ni lah tuan-tuan ni. Abang Rozi ni banyak sangat berjasa kepada saya untuk saya belajar mengenal Allah ni. Sebab dia antara anak murid Syekh yang lama. Bukan sekadar anak murid Syekh tuan-tuan, menantu Syekh pun tuan-tuan, kahwin dengan anak Syekh ya. Dan anak Syekh tu bini ketiga dia. Tuan-tuan ni. Dia ada 3 orang bini. Anak Syekh tu bini yang ketiga dia, Abang Rozi ni tuan-tuan ya. Jadi dia lamalah dengan Syekh. Dia ajar saya bagaimana untuk bawa hati sentiasa memandang Tuhan tuan-tuan ya. Jadi saya mula-mula kontak dia tu tak pernah tengok muka dia apa semua. Sampai saya dekat Terengganu punya stesen bas tu.
Kan saya tunggulah dia ambil saya kan. Sebab dia seorang yang baik sangat, tolong saya malam-malam call saya dan saya call dia dan sebagainya tuan-tuan ya. Sampai Terengganu ni pertama kali jumpa dengan dia lah. Saya ingat orangnya macam mana, Allah rupanya tuan-tuan tak, masya-Allah Mercedesnya tuan-tuan. Bukan Mercedes biasa, Mercedes sport dan sebagainya, tapi sorban, jubah tuan-tuan ya. Ambil saya kata Abang Rozi, ya saya Abang Rozi. Oh terkejut saya tengok itu kan. Kita ingat orangnya ialah macam mana, punya kaya raya subhanallah, ada syarikat apa Petronas dan sebagainya tuan-tuan ya. Jadi saya banyak belajar dengan dia tuan-tuan ya, bertanggungjawab dengan saya. Jadi dia ajar saya macam mana awal-awal untuk saya bagi hati selalu memandang Tuhan. Banyak saya muzakarah dengan dia. Dia kata dia kata kalau boleh balik rumah tengok isteri bergerak pun, dia ni ajar saya. Tengok isteri bergerak pun nampak Allah yang bergerakkan dia. Tengok anak-anak dan duduk atas kursi kan. Tengok anak-anak main tu dalam hati sedar akan Allah yang mengatur. Saya belajar benda tu. Saya belajar buat pelan-pelan tuan-tuan ya. Sampai dia kata kalau boleh, dia kata dia panggil saya Syam masa tu. Dia tak tahu saya ustaz. Dia ingat saya orang biasa, sekarang ni dia panggil saya ustaz lah. Jadi saya pun tak cerita siapa diri saya tuan-tuan kita. Jadi tuan-tuan maknanya dia kata sampai Syam, kalau Syam balik rumah contohlah kan, tengok isteri tak masak, tak boleh marah. Kita nampak tak masak ke dan sebagainya, seleasa balik pada Allah yang menentukan, segala sabar dengan kehendak dia dan sebagainya tuan-tuan ya. Jadi Abang Rozi ajar saya sampai sedetail-detail macam tu. Tengok apa pun nampak Allah, sabar dengan kehendak Allah. Sampai dia kata dengan saya, contoh dia kata Isyam, kalau Isyam pergi kedai kan, kita order Milo. Kan, order Milo tuan-tuan tak? Tiba-tiba orang yang kita order tadi dia hantar kat kita teh. Tuan tak? Ketika tu kalau kita tak belajar kenal Tuhan, kita marah tak tuan-tuan? Oi, apa ni bawa teh? Awak tak tahu ke saya order Milo? Tuan-tuan tak? Kita mula nak marah tuan-tuan tak? Dia kata kita, saya kan order Milo, kenapa awak hantar saya kat saya teh? Tak nak, pergi hantar balik. Saya tak nak ni kan. Apa? Contoh tuan-tuan tak? Abang Rozi ajar saya tak boleh macam tu. Orang-orang yang bertauhid, dia tahu kehendak Allah belaka. Orang tu tuan-tuan, bukannya sengaja dia nak tukar jadi Milo kepada teh tuan-tuan. Dia pun tak nak lah buat benda tu pada kita. Kita ni pelanggan dia tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kuasa Allah. Ni yang nak kenal Tuhan ni tuan-tuan. Kuasa Allah, kehendak Allah mengatasi daripada ingatan manusia, perancangan manusia. Jadi maksud tu Abang Rozi ajar, maknanya bila nampak kerja Allah, kita sabar. Maksudnya Allah yang sedang menguji kita dengan perkara itu. Tuan-tuan ni. Jadi maksudnya ketika tu kata Abang Rozi tak boleh marah. Tutup mulut. Kalau kita marah, kita sedang marah dengan kehendak-kehendak Allah atas diri kita yang Allah qada kadarkan kepada kita. Perbuatan dia yang sedang kita marah. Siapa yang menggerakkan orang tu? Perbuatan Allah. Siapa yang menjadikan Milo tu kepada teh? Perbuatan dia. Ni yang kita wahdatul af'al, wahdatul asma, kan tuan-tuan. Wahdatul sifat ni lah bendanya. Tuan-tuan ya. Yang tu tinggi, nanti kita akan belajar tuan-tuan ya. Jadi masuk ke dalamnya redha, tak apa cik, tak apa saya faham. Sebab apa kita faham? Kita faham kerja Allah. Minta maaf Allah abang, saya minta. Tak apa. Ni orang kenal Tuhan dia akan jadi macam orang tak kenal. Engkau ni apa hal ni kan? Contoh dah. Engkau ni macam-macam lah tuan-tuan tak? Dia akan jadi marah lah. Tuan ya. Jadi maksudnya tak apa. Encik nak air baru ke? Boleh ambil baru pun tak apa kan. Kalau susah tak payah buat apa-apa. Jadi akhlak jadi baik sebab kita berakhlak dengan kehendak-kehendak Allah di atas alam pada hari ini tuan-tuan ya. Saya belajar dengan dia benda-benda macam tu. Tengok isteri tak masak, tapi isteri jangan tak masak pula esok tuan-tuan ni. Nanti isteri tak masak, abang kena pandang Allah bang. Kan saya tak masak tu jangan tuan-tuan ni. Kan itu kalau dah sampai macam tu, maknanya kita dah mempergunakan Allah untuk lapik diri kita, jangan tuan-tuan ya. Kadang-kadang isteri tak masak, kita jangan marah terus. Kita tahu kehendak Allah juga tuan-tuan ya. Maksudnya mungkin isteri letih hari tu bukan sengaja. Kita akan sentiasa down, sentiasa boleh bersabar dan sebagainya tuan-tuan ni. Kadang-kadang tuan-tuan anak-anak kita tuan-tuan, dia tak sengaja, dia pegang cawan tuan-tuan tak. Dia bukan sengaja. Cawan tu mungkin cawan perkahwinan kita ke, cawan yang dapat hadiah hari guru ke, hadiah yang berharga. Dia nak pinjam cawan kita, dia seronok agaknya, entah macam mana tuan-tuan tak. Tangannya terlicin, dia terlepas cawan tu maka pecah. Oh kita tuan-tuan tak. Mengamuk terus kan. Terus kita pukul dia dan sebagainya tuan-tuan ni. Jadi sebenarnya hakikatnya kalau kita nampak takkan jatuh cawan tu melainkan dalam kehendak Allah tuan-tuan. Ini saya belajar tuan-tuan. Dulu saya tak belajar benda macam ni tuan-tuan. Kita ni kira nak marah, kita kira nak komen je benda yang berlaku di atas alam. Tuan-tuan subhanallah, saya belajar perkara ni banyak, akhirnya kita jadi hati yang sangat tenang je tuan-tuan ya. Bukan saya tak marah ya.
Maksudnya saya marah, tapi marah saya itu dalam keadaan saya sedar keadaan sebenarnya adalah daripada Allah untuk saya tegakkan syariat sahaja. Dan saya tak boleh marah dengan nafsu saya. Saya marah bila mana Allah suruh kita marah kerana Allah. Sebab kita tahu semua datang daripada ujian-ujian datang daripada Allah. Dan anak kita pun maknanya dia tak nak pun jatuhkan cawan tu. Dia tahu cawan tu kita sayang, tapi maknanya dia sendiri hamba Allah. Yang dia sendiri tuan-tuan maksudnya tidak terlepas daripada pentadbiran Allah. Kita yang nak belajar memandang Allah, kita akan terus memandang Tuhan. Tu saya belajar dengan Abang Rozi tu. Abang Rozi ajar suatu. Saya kata, Abang Rozi kena macam tu. Ya, kata Abang Rozi. Saya belajar pelan-pelan dengan memandang isteri, memandang anak, tuan-tuan, memandang orang. Maka ketika itulah tuan-tuan saya baru mula faham sikit-sikit apa yang disebut dalam kitab Ad-Durrun Nafis, tuan-tuan. Kitab Ad-Durrun Nafis tu dia sebut dalam Wahdatul Af'al, ketika mana kamu memandang diri, memandang apa semua, kamu kena balik nampak perbuatan Allah. Masa tu saya mula pula, oh itulah rupanya memandang perbuatan dia. Tu dah masuk tauhid hakikat tu, tuan-tuan. Jadi sampai satu ketika kan tuan-tuan, dululah tuan-tuan kalau saya balik kampung kadang-kadang tuan-tuan entah macam mana setengah-setengah orang kadang-kadang bila kita bertembung dia suka angkat-angkat lampu tuan-tuan. Dalam highway lah contohnya kan. Dalam highway kadang orang suka angkat-angkat lampu dengan kita marah tuan-tuan. Apa duk main angkat-angkat lampu ni kan? Kita geram lah tuan-tuan. Tapi Abang Rozi kata dengan saya, hatta orang angkat lampu pun kena balik pada Allah juga. Allahu Akbar tuan-tuan. Akhirnya kita ni tak boleh nak kata apa lah. Ketika ni saya faham. Kata Nabi SAW, orang yang kenal Allah kelu lidah dia. Tuan-tuan nak cakap apa lagi kalau dia sentiasa dapat balik pada Allah, akhirnya kelu lidah dia untuk komen, untuk cakap macam-macam. Tuan-tuan Tapi tuan-tuan jangan jadi orang yang buang syariat pula tuan-tuan tengok contoh, na'udzubillah. Contoh tuan-tuan tengok isteri mesej dengan lelaki lain, tak apalah, nak buat macam mana perbuatan Allah. Tu tak kena lah tu. Tu tak betul lah tu. Tengok bini duk mesej dengan lelaki lain kan, tak marah, tak apa, nak marah macam mana, kerja Allah belakang. Jangan sampai gitu. Yang tu tuan-tuan kita dah kata apa, terlalu kendor sangat. Sebab tu tuan-tuan kena faham, bila kita mengaji tauhid, sebab tu tuan-tuan orang ramai jatuh tau tuan-tuan. Ramai sesat mengaji tauhid sebab tak ada syariat tau. Ni yang Nabi SAW menyatakan, minta maaf bukan Nabi sebut ni ulama sufi sebut tuan-tuan Ulama sufi kata asy-syari'atu bila hakikah batilah. Tuan-tuan ni ulama sufi sebut wal haqiqatun bila syariah batilah. Tuan-tuan syariat tanpa hakikat batal. Tak boleh tuan-tuan Maksudnya sebelah saja hakikat ada. Apa Allah belaka kan? Saya mulakan dengan apa tadi? Syariat dulu Syariat tanpa hakikat batal. Maksudnya orang tu tak akan sempurna iman dia. Tuan-tuan Syariat ada, hakikat tak ada pula kan? Maksudnya syariat ada tu apa? Kalau nampak benda bukan-bukan, kira nak marah terus. Marah ataupun terus nak ambil tindakan. Syariat tu betul. Tapi kadang-kadang tak balik pada Allah. Kira nak marah terus dia. Ataupun syariat tanpa hakikat ni maksud semayang. Tapi tak sedar. Siapa buat kita semayang? Syariat ada, semayang ada. Kan, pandai ceramah, kan, ada ilmu. Tapi sentiasa nampak, aku pandai, aku semayang. So, hakikat tak ada. Terbatal, tak boleh tuan-tuan Maksudnya, kita syariat ada, semayang rajin. Tapi hakikat kita pun ada. Syariat dengan hakikat, satukan. Syariat pun kita pegang, maksudnya kita ni semayang, kan, tinggalkan dosa dan maksiat. Tapi kita tahu, hakikat siapa tolong kita. Syariat jalan, hakikat jalan. Kita tak sombong diri. Tuan-tuan kita ada pangkat, ada kelebihan. Alhamdulillah Allah yang tolong kita. Kita ada hakikat. Baik, yang jatuh satu lagi tuan-tuan, ada hakikat tak ada syariat pula. Tuan-tuan macam mana Allah belaka? Syariat buang. Tegur pun tak tuan-tuan. Contohnya tuan-tuan hari ni ada orang kata apa? Tuan-tuan dululah tuan-tuan, sekarang dah tak ada dah Dah tak dengar bunyi tu. Dulu masa mula-mula COVID datang dekat Malaysia ni tuan-tuan masa tengah mula-mula nak naik kes lah tuan-tuan ada setengah-setengah orang yang tak faham ni tuan-tuan kaki-kaki masjid lah tuan-tuan nama kaki masjid tuan-tuan tapi kadang kaki masjid pun kadang-kadang tak faham tuan-tuan dia kata apa takut-takut dengan COVID ni, masuk dalam masjid, masuk kata dia tuan-tuan takbir, masuk kata dia tuan-tuan ketika itu dia pandang betul hakikat memang Allah yang buat segala-galanya tuan-tuan tapi adakah dengan sebab kita yakin kepada Allah kita nak langgar mudarat-mudarat ni? Kalau gitu tuan-tuan buat kereta laju-laju, nak accident tak accident, kerja Allah bawa lah laju-laju. Tuan-tuan, tak betul lah maknanya. Kalau kita yakin hakikat segala-galanya Allah, pergi terjun api lah. Tuan-tuan, kau berani kau terjun api, tengok terbakar ke tak terbakar. Tuan-tuan Jadi tuan-tuan, isu COVID hari tu, ada orang cakap, dia kata apa nak takut dengan COVID ni kan? Masuklah masjid, Allah ada dan sebagainya.
tuan-tuan, maksudnya COVID ni kita tahu memang boleh beri kita penyakit. Memang boleh bawa mudarat. Dia tu sendiri memang Allah jadikan dia sebagai sebab untuk datang mudarat. Sebagai hakikat betul Allah. Tapi syariat kena jagalah penjarakan, tuan-tuan. Kan macam api. Betul api tu memang Allah yang bagi panas. Sebagai syariatnya, tuan-tuan, kita kena jauh daripada api. Kalau nampak api terbakar dalam bilik kita, tak apalah. Hakikatnya Allah saja yang membakarkan saya, tuan-tuan pun duduklah api, tuan-tuan nak. Tunggu hanguslah, tuan-tuan. Memang terbakarlah badan kita, tuan-tuan. Kita makan nasi. Memang nasi tu bukan mengenyangkan kita. Tapi kenapa kita makan? Syariat. Syariat kena buatlah, tuan-tuan. Syariat kena ada. Nah, bukan hakikat ni. Pegang hakikat, balik pada Allah belaka, syariat tak ke mana. Tak boleh, tuan-tuan. Kalau orang pegang hakikat, bini mesej dengan laki lain, tak apalah. Nak buat macam mana. Allah belaka, tuan-tuan. Tu tak betul tu. Kena tegur lah. Syariat tegur. Tapi hati, memanglah semua balik pada Allah belaka, tuan-tuan. Jadi maksudnya, tak boleh hakikat saja, syariat tak ada. Tak boleh. Syariat saja, hakikat tak ada pun tak boleh, tuan-tuan. Jadi gitu keadaan kita, tuan-tuan. Contoh, tuan-tuan. Isteri kita tak masak. Contohnya kan. Dia tak masak lauk dan sebagainya, tuan-tuan. Kita balik, memang kita sedar kehendak Allah, qada dan kehendak Allah juga, tuan-tuan. Tapi adakah kita, biarlah bini dah kehendak Allah macam mana? Tak. Tanya yang, kenapa yang tak masak? Allah abang saya hari ni malas, kan? Jangan malas, tak boleh. Tapi kita tak ada mengamuk. Allah, bini aku ni apa tak masalah. Tak ada lah. Sebab kita dah mandang Allah tadi, kita dah boleh relax, boleh tenang. Kita tahu kehendak Allah, Allah nak uji kita. Dan syariat jalan. Jumpa yang kenapa tak masak tadi kan. Oh, saya tak tahulah bang, penat lah hari ni, minta maaf banyak. Okey. Nampak kan bagus. Kan benda tu sebenarnya adalah sebab-sebab dia. Kan mungkin dia letih sangat ke dan sebagainya. Dan kita reda benda tak apa. Maksudnya abang dapat pahala sabar dan maksudnya ada hikmah lah. Maknanya setiap perkara yang berlaku ni maknanya ada kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Tak apa rehat. Gitulah tentang kita lah. Kalau anak kita pula kan, dia pegang cawan pecah kan. Maksudnya kalau kita nampak benda tu tak ada benda nak tegur langsung, tak apa, kita reda. Tak apa nak. Maksudnya abah tahu bukan awak sengaja nak jatuhkan. Ataupun kalau dia berlari, bukan maksudnya kita langsung tak marah dia kan. Kita tahu kehendak Allah, dia berlari tu pun dalam kehendak Allah juga. Kita akan panggil kali jangan berlari nak. Kan sebab kita tahu maksudnya berlari tu menyebabkan dia boleh jatuh dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi maksudnya hakikat syariat kena selalu ada. Saya nak belajar benda ni pun belajar, tuan-tuan. Saya belajar. Abang Rozi ajar saya pandang Tuhan pada sekalian makhluk, pada diri saya sendiri. Balik semua pada Allah belaka. Sentiasa nampak Allah tu. Abang Rozi ajar saya pelan-pelan. Syekh Abdullah, dia ajar kita tentang asas-asas. Tapi banyak Syekh suruh juga berhubung dengan anak murid ni untuk supaya kita maknanya boleh dapat jiwa-jiwa tauhid muwahhidin tadi. Sayyidin muwahhidin. Nabi SAW tu ada perkara-perkara tu. Dan saya belajar untuk bukan menggabungkan, menjernihkan maknanya hidup kita sentiasa bertauhid dengan syariat, dengan hakikat sentiasa bersatu. Jasad ada, roh pun ada lah, tuan-tuan. Bukan roh saja tanpa jasad, bukan jasad saja tanpa roh. Dua-dua tu kena ada, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itulah saya nak cerita tauhid. Maksud ilmu tauhid itu maknanya itulah keadaannya, yang mana hati kita tu sentiasa nak pandang Tuhan, tuan-tuan, supaya hati kita ni sentiasa dapat sabar, redha. Dan maksud tauhid itu sendiri adalah supaya hati kita ni semakin lama semakin ada perasaan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, perkara tu bila saya dah lama-lama dah tak ada dah, tuan-tuan. Bukan tak ada macam mana, maksudnya dah tak ada lah. Saya nak belajar lagi tak ada dah. Dia dah boleh masuk dah hati kita, tuan-tuan. Maksudnya hati kita ni nak buka je. Nak buka bagi kita kenal, pandang dia. Bila kita dah berjelera, panggil orang Kelantan panggil berjelera, tuan-tuan nak. Orang kata kalau bahasa Melayu kita mudahnya dipanggil bersatu. Bila kemudian jiwa kita sudah bersatu dengan tauhid tu, kan, dah bercantum dah, dan kita dah dapat menjiwai ini, tak ada apa-apa lah, tuan-tuan. Akan sentiasa boleh tenang lah. Tak ada apa-apa. Kalau tuan-tuan kalau dulu kadang-kadang kereta kita ni kena segit orang sikit pun kita dah mengamuk, tuan-tuan. Lah ni tak ada sangat dah lah, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu apa rahsia Nabi SAW, tuan-tuan? Ketika mana Nabi ni, ulama bahas apa rahsia Nabi SAW ketika mana Nabi dibaling batu daripada penduduk Taif, tuan-tuan. Nabi ni, tuan-tuan, dia baling batu penduduk Taif ni bukan biasa, tuan-tuan. Ni bulu kening ni pecah ni, tuan-tuan. Bukan seksaan yang kecil, tuan-tuan. Bukan biasa, tuan-tuan. Sampai Nabi balik ni berkecak-kecak kasut dia, tuan-tuan. Kecak-kecak ni bunyi apa? Darah, tuan-tuan. Subhanallah. Hebatnya Nabi diuji oleh Allah, tuan-tuan.
Tuan-tuan, sampai malaikat nak angkat bukit, nak hempap atas penduduk Taif, Nabi tolak. Tuan-tuan, apa rahsia Nabi boleh tenang sabar? Sebab Nabi tahu Allah yang menguji dia. Nabi nampak penduduk Taif itu makhluk Allah. Allah genggam penduduk Taif tu. Nabi nampak batu juga makhluk Allah. Yang mencederakan diri dia pun dengan izin Allah. Hakikat Allah sedang menguji kenabian dia tentang kesabaran dia. Maka hakikat Nabi, tuan-tuan, dia boleh tenang sabar sebab dia balik pada Allah. Dia memandang Tuhan. Maka dia redha atas perbuatan Allah dengan diri dia. Itu rahsia Nabi SAW. Dan rahsia Nabi Ayub boleh sabar sakit lama-lama, tak minta pada Allah. Tuan-tuan, bila mana malaikat tanya, Ayub kenapa tak minta pada Allah? Apa kata Nabi Ayub AS? Dia kata apa? Dia kata, wahai malaikat, Allah ni Tuhan aku. Dia yang berikan penyakit ni pada aku. Dan anytime dia boleh angkat penyakit ni tanpa aku minta. Nabi Ayub sedar akan Allah yang berkuasa segala-galanya. Maksudnya Allah ni, tuan-tuan, kalau dia nak angkat, bila-bila masa dia sekarang dia boleh angkat. Tapi bila mana Allah belum nak angkat, aku redha dengan kehendak Allah. Aku tak nak mendahului kehendak aku dengan kehendak Allah. Maka bila Allah nak angkat sesuai dengan kehendak dia, maka aku mengikuti kehendak dia. Maka Nabi Ayub serah diri kepada Allah. Jadi maksudnya dia boleh sabar, redha sebab dia sentiasa serah diri dia dalam kehendak Allah. Ni tinggi, makam ni tinggi, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kata Syekh Abdullah, guru kita, tuan-tuan. Dia kata bila berlaku musibah, khasnya, tuan-tuan. Ni yang makam tinggi ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam ayat-ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa, tuan-tuan. Kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihat, tuan-tuan, ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tuan-tuan, bagi mereka adalah tempat kembali yang sebaik-baik tempat kembali, tuan-tuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung ayat sebelah dalam surah Al-Bayyinah, tuan-tuan, kata Allah apa? Kata Allah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri, dan seterusnya. Dan Allah kata apa, tuan-tuan? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ni yang kita nak faham, tuan-tuan. Tuan-tuan, kenapa mereka-mereka ni mendapat makom yang tinggi di sisi Allah? Mereka ni, tuan-tuan, dibalikkan oleh ke tempat yang sebaik-baik tempat, tuan-tuan. Dan Allah Subhanahu wa taala kata mereka kekal abadi dalam syurga. Kenapa? Sifat mereka dua. Mereka ni redha kepada Allah dan Allah redha kepada mereka, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, kenapa sahabat-sahabat Nabi disebut radhiyallahu anhum? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa mereka dapat pangkat radhiyallahu anhu? Tuan-tuan. Dan kita biasa sebut radhiyallahu anhu wa radu'an, kan? Mereka redha pada Allah dan Allah redha pada mereka. Mana makom ni, tuan-tuan? Makom dia ialah, tuan-tuan, bila mana, tuan-tuan, kita sebagai hamba ni nak dapat redha Allah, kita terlebih dahulu kena redha dengan Tuhan. Tuan-tuan. Redha kepada Allah 3, tuan-tuan. Redha atas segala perintah dia, tak boleh kita lawan. Yang ni makom rendah lagi. Maksudnya bila Allah suruh kita buat, kita suka ke tak suka, bila Allah yang berkehendak yang redha, walau kita tak redha, kita akan turut apa yang Allah redha. Contohnya, tuan-tuan, kita suka tengok perempuan, contohlah, tuan-tuan. Allah tak suka dan Allah nak kita jaga pandangan daripada mahliat wanita, kita tundukkan pandangan kita daripada mahliat wanita kerana itu yang Allah redha. Ni makom yang tinggi juga, tapi belum semaksimal tinggi, tuan-tuan. Yang kedua, redha atas segala larangan Allah. Apa yang Allah tak suka, kita tak akan buat, tuan-tuan. Yang ketiga ni paling tinggi, sebab tu mereka dapat makom Allah redha mereka dan mereka redha pada Allah. Yang ketiga, redha atas sekalian perbuatan-perbuatan Allah. Ni yang paling tinggi, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan, kita nampak apa sahaja pun nampak Allah dan kita redha. Apa nama tu? Tayar kereta pecah ke dan sebagainya. Tapi kita balik pada Allah juga. Syariat tadi kita balik, tapi kita dah ada hati yang kembali kepada Allah. Tu yang ketiga tu, yang tinggi, tuan-tuan. Redha atas segala perbuatan Allah atas kehidupan kita. Tak boleh ngeluh. Tuan-tuan yang belajar tauhid dengan saya, tuan-tuan kena ajar mulai hari ni. Mulut tu nak kena selalu jaga, jangan mengeluh, jangan selalu kata cik kan. Jangan, tuan-tuan. Tak boleh cek tak boleh. Tak boleh. Orang yang dah belajar tauhid ni, dia sentiasa keluh lidah dia, sabar atas sekalian kehendak-kehendak Allah, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, kata Syekh Abdullah, kita tak akan mampu sabar atas sekalian ujian. Ni kata Syekh, ujian atas alam ni tak akan kita mampu sabar. Sama ada orang hina kita, tuan-tuan, orang curi slipper kita, tuan-tuan, orang carik kereta kita, orang pecah tayar kereta, contohlah, tuan-tuan, orang rampas pangkat kita,
kita tak akan mampu redha atas sekalian perkara yang berlaku melainkan apabila kita telah kembali kepada perbuatan Allah. Kita akan redha, kata Syekh. Contoh tuan-tuan keluar daripada surau masjid, tuan-tuan nampak slipper kita baru beli semalam, harga 100 lebih contoh, tuan-tuan hilang pula. Kita kalau tak nampak Allah, celaka mana ambil slipper, kena bodoh punya manusia. Tuan-tuan dia akan keluar macam tu lah. Tuan-tuan dia akan, okey nanti saya ulang balik Bila kita nampak manusia, kita akan marah perbuatan manusia. Tuan-tuan, kita akan cela dia, kita akan kata, Syekh kata tak akan mampu sabar dengan perbuatan manusia kalau tak balik kepada pembuat manusia, yang mencipta manusia. Tuan-tuan kalau tengok Allah uji aku. Tuan-tuan, Allah uji aku, ya Allah, hilang sifat aku redha dengan kehendak-Mu, ya Allah. Aku sabar dapat pahala. Tuan-tuan Bila kita nampak tak akan hilang slipper tu melainkan Allah lah yang berkehendak untuk menguji kita pada saat hari itu. Kita nampak kalau bukan kerana Allah berkehendak tak jadi slipper tu hilang, tuan-tuan Dan kenapa banyak-banyak slipper yang mahal-mahal tu, pencuri tu nampak slipper kita, tak nampak slipper orang lain. Tuan-tuan slipper kita juga yang menjadi kekuatan hati dia nak ambil. Kerja siapa yang jaga hati manusia. Akhirnya tuan-tuan, kita akan balik pada Allah dan kita akan tenang. Tak apa Allah uji saya hari ni. Tapi jangan sekadar tu, balik syariat. Apa balik syariat? Muhasabah diri sebagai hamba. Ya Allah, mungkin aku kurang sedekah pada bulan ni, ya Allah. Itu syariat tu. Jangan tak apalah Allah buat hilang nak ajar Nabi hilang lah. Kita tak muhasabah ni bagi COVID ni kan. Jangan sekadar hakikat. Memang Allah bawa datang. Tapi muhasabah diri sebagai syariat. Hamba kita Allah nak ajar apa? Tidak, Allah nak tunjuk kepada kita sesuatu apa? Dosa maksiat kita dan sebagainya. Syariat kena pegang balik. Dan janganlah pencuri tu tak apalah. Biarlah dia nak mencuri tu, terserah. Bukan gitu. Maksudnya kalau boleh tangkap, cari tangkap. Tapi kita tak akan pukul tumbuk redak lah. Maksudnya kita boleh tenang, ikut syariat. Dan kita tahu semuanya adalah balik daripada Allah. Balik kepada Allah semula, tuan-tuan. Tadi ada tanya saya. Redha ni 3. Dia redha atas kehendak Allah, perintah Allah. Perintah Allah ni, perintah Allah. Maknanya apa yang Allah perintah, kita terpaksa redha. Kita nak kena redha. Baru Allah akan redha kita sebagai hamba. Kita nak Allah redha kita sebagai hamba. Macam mana kalau kita sendiri tak redha dengan perintah-perintah dia. Allah suruh kita semayang khusyuk, kita tak nak khusyuk. Allah suruh kita mata supaya tengok benda-benda baik, kita tak nak buat. So kita ni banyak melanggar perkara yang Allah redha kita buat. Kita tak nak ikut redha Allah, ikut redha nafsu kita. So macam mana kita nak dapat maqam radhiyallahu anhum wa radu'an tu, tuan-tuan Yang kedua, redha atas segala larangan Allah. Allah tak bagi kita ni, orang kata apa, contohlah bagi orang lelaki ni, tuan-tuan orang kata bermanja-manja dengan perempuan yang bukan mahram kat pejabat kadang-kadang, tuan-tuan ni banyak isu berlaku ni, tuan-tuan Maksudnya kita lelaki ni kadang-kadang tak jaga perbatasan. Ada orang perempuan yang kadang-kadang gedik-gedik dengan kita layan. Contoh gitu, kan. Jadi maknanya Allah tak suka. Allah kita kena redha dengan segala larangan Allah. Apa yang Allah larang, kita kena tinggalkanlah, tuan-tuan dan puan-puan Larangan Allah macam-macam jenis. Allah SWT tak bagi kita ni bersikap keras dengan isteri. Tuan-tuan ada contohnya gitu kan. Jangan kita ni dengan isteri ni cakap pun kira nak cakap kasar je. Maksudnya tak mencontohi Nabi. Allah suruh kita, Allah larang perkara tu kepada kita. Kita kena berkasih sayang. Jadi kata Allah, kata Nabi SAW, barang siapa yang tak merahmati sesama manusia, aku takkan merahmati orang ni. Kita tak ada belas ihsan dengan anak-anak kita, tuan-tuan, dengan isteri kita, maka Allah takkan belas ihsan kepada kita. Kata Allah, kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada hati yang lemah lembut dengan sesama makhluk, dengan kawan-kawan, dengan anak, isteri dan sebagainya, dengan suami dan sebagainya, maka dia tak akan mendapat rahmat daripada aku. Contohnya, tuan-tuan. Ni kadang-kadang kita minta maaf sebut, tuan-tuan. Kadang-kadang orang lelaki pun sama lah. Dan orang perempuan kadang-kadang jumpa bos dekat pejabat. Ya tuan, ya encik, ada apa panggil saya? Balik rumah, ayah engkau mana? Ayah engkau. Orang tua tu mana orang tua tu? Tidur dah orang tua tu. Kadang-kadang kita dengan suami kita ni, orang tua je kita panggil. Ayah engkau je. Tak ada, bang, abang nak makan apa hari ni? Oh, tak ada. Bang, ni lauk dah siap ni, makan. Oh, gitu je kita panggil suami kita. Tuan-tuan, suami kita, marilah teman saya makan. Allah, dah berpuluh-puluh tahun kahwin nak teman-teman lagi apanya. Jadi maknanya kadang-kadang kita tak sedar. Ada perbuatan-perbuatan kita macam lelaki pun sama juga, tuan-tuan Lelaki pun maknanya kadang-kadang dengan bos-bos kat pejabat cakap elok-elok kan. Dengan isteri dia kira tak nak melayan je. Kadang-kadang dengan tempat lain tu elok. Sebab Nabi SAW mengatakan, kata Nabi,
khairukum, kata Nabi, sebaik-baik kamu adalah mereka yang paling baik. Khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang paling baik dengan ahli keluarganya. Maka Nabi kata aku adalah manusia yang paling baik dengan keluarga aku, kata Nabi. Nabi menyayangi Aisyah, tuan-tuan ya. Jadi larangan Allah supaya kita jangan tak rahmati orang, tuan-tuan ya. Jadi kita kena redha dengan larangan Allah Taala. Mana-mana yang Allah tak suka, Allah tak bagi, walaupun perangai kita macam tu, kita jenis suka nak masam muka orang, ubah masam tu, tuan-tuan. Ubah perangai kita yang jenis apa orang kata nak kerah je kan. Tak ada romantik kan. Sedangkan perintah Allahnya lain, perintah Nabinya lain. Kita punya jiwa lain, jiwa kita kena korbankan, tuan-tuan. Isteri baring kat kita, apa awak ni tak sedar, kepala berat nak baring atas perut saya. Jatuh tak. Sedangkan Nabi selalu ambil Aisyah letak atas kepala Nabi. Kita tak suka, kena suka, kena reba. Kan? Jiwa kita lain, tapi yang Allah suka macam mana? Ikut Allah, buang jiwa kita. Dia nak reba ni, tuan-tuan. Maksudnya kita ni kena reba seperti mana yang Allah kehendak atas diri kita. Kita reba dengan apa yang Allah nak, tuan-tuan ya. Bukan reba atas nafsu kita. Gitu, tuan-tuan ya. Kemudian yang terakhir, reba atas sekalian perbuatan ujian dia. Perbuatan dia lah kan, tuan-tuan. Maksudnya Allah uji kita dengan hilang slipper ke, tuan-tuan. Mari kena COVID dan sebagainya. Maksudnya semua itu dalam kehendak Allah. Reda dengan ujian musibah daripada Allah, tuan-tuan ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nanti tuan-tuan kita akan sambung apa pula maksud ilmu kalam. Jadi tauhid ni itulah bendanya, tuan-tuan ya. Jadi belajar perlahan-lahan untuk memandang Allah, tuan-tuan ya. Atas sekalian perkara-perkara di atas alam ni, sentiasa memandang balik pada Allah atas hakikat, untuk belajar perkara itu supaya kita ni sentiasa sedarkan Allah atas sekalian perbuatan-perbuatan kita, tuan-tuan ya. Jadi ada orang tanya kita pasal takdir boleh ubah tak, tuan-tuan ya. Takdir ni dari segi ilmu Allah, hakikat dalam pengetahuan Allah yang Allah tahu tu takkan boleh ubah. Maksudnya yang kalau Allah memang tetapkan dengan zat dia, dengan ilmu dia, tuan-tuan ya. Kalau Allah tentukan begitu, begitulah. Maksudnya tak akan berlaku apa-apa perubahan dalam ilmu Allah. Kerana itu milik dia. Itu zat dia punya. Mana kata tuan-tuan, kalau terjadi benda-benda yang sebalik daripada apa yang kita tengok dan sebagainya, daripada apa yang kita kehendak, yang tak baik dan sebagainya, tuan-tuan kena sentiasa sangka baik dengan Allah. Sangka baik. Maksudnya ada hikmah, ada pengajaran ataupun ada perkara yang baik yang Allah nak sampaikan kepada kita, walaupun perkara tu adalah buruk, tuan-tuan ya. Contohnya tuan-tuan nak usaha jadi kaya, kita nak cuba ubah. Dalam ilmu Allah kita takkan kaya, maka kita takkan kaya. Tapi kita jangan marah, ya Allah kenapa tak jadi kaya saya ni ya Allah, tuan-tuan ya. Kita tak jadi kaya mungkin ada hikmah yang Allah maha lebih mengetahui. Keadaan kita tak jadi kaya tu adalah jauh lebih baik daripada kita kaya. Jadi kita kata nak ubah takdir kita kan, kita nak jadi lagi senang sikit kan. Tapi Allah tak izinkan kesenangan tu, walaupun kita usaha macam mana pun tak berlaku. Maka takkan boleh ubah yang dalam ilmu Allah. Gitu nah. Kalau kita usaha jadi kaya, bukan kerana kita telah mengubah takdir yang ada pada zat Allah, bukan. Memang itulah yang Allah kehendak supaya kita jadi kaya, maka kita usaha jadi kaya lah. Maksudnya saya sambung dengan tuan-tuan, kita usaha sebagai hamba usaha atas nama takdir nak jadi apa dan sebagainya. Itu tetap tertakluk pada kehendak Allah. Kalau berlaku di sebaliknya, kena banyak bersangka baik dengan Allah. Allah mungkin sediakan kepada kita kekayaan yang kekal abadi di syurga esok. Kita sebagai hamba kena sentiasa redha atas sekalian kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam, tuan-tuan ni. Dah 10:27 ni. Sekadar itulah perkongsian kita pada malam ni, insya-Allah. Baik. Tuan ada nak tanya ke? Silakan kalau ada nak tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, doa juga telah termasuk dalam keadaan kadar Allah. Ya. Betul? Ya, betul. Jadi berlaku ke apa tu doa kita tu? Doa ke tidak dia tetap akan berlaku juga. Ya, betul. Betul. Jadi apa sebenarnya doa yang kita nak pohon pada Allah ni? Okey, baik. Bagus soalan tu, tuan-tuan ya. Okey, sama, baik. Maknanya kita kena faham gini. Allah Subhanahu Wa Taala ni bila dia takdirkan setiap sesuatu nak berlaku di atas alam ni, tuan-tuan tak? Kalau tanpa kita berdoa pun, kalau memang Allah takdirkan nak berlaku, dia berlaku juga. Walaupun kita tak mengangkat tangan. Contohnya tuan-tuan tak? Bukan setakat kita orang kafir, bukan setakat kita orang Islam lah, tuan-tuan orang kafir. Tuan-tuan. Orang kafir kadang-kadang lahir daripada golongan yang miskin, bukan orang kaya. Tuan-tuan. Dan akhirnya tiba-tiba hidup dia berubah dan dia menjadi orang yang kaya satu hari nanti. Tuan-tuan. Orang kafir, mereka Allah pun tak kenal. Nah, mungkin orang etis kenal sebagainya, mana doa mereka. Tapi dah Allah tentukan mereka akan jadi kaya dengan takdir-takdir Tuhan, maka dia jadi kaya juga. Cuma saya nak tuan-tuan faham gini tau.
bila berlaku sesuatu yang kita usahakan, bukan berlaku itu kerana kuasa kita punya usaha, kuasa doa kita. Tak. Berlaku semata-mata dalam takdir Tuhan yang memang Allah kehendak benda tu berlaku. Kalau maknanya Allah jadikan perkara yang berlaku itu dengan asbab doa, maka doa itu juga sebenarnya adalah sebab yang datang daripada Allah untuk terjadinya sesuatu. Dan kadang-kadang Allah buat berlakunya sesuatu tanpa doa pun. Maksudnya Allah boleh buat dua-dua keadaan. Supaya kita kena faham, bukan kuasa doa tu yang kita berkuasa untuk ubah sesuatu yang ada di atas alam ni, kita tak ada kuasa. Tetap balik pada Allah. Baik balik kepada soalan. Tuan-tuan ya. Jadi apa tujuan kita doa? Kita nak doa apa? Tuan-tuan ya. Kita nak doa apa? Tuan-tuan. Begini. Yang ni yang kita balik kepada qada qadar juga. Tuan-tuan ya. Dua perkara saya nak sebut. Dua perkara. Pertama tuan-tuan ya, nak doa apa? Perkara yang paling penting sebagai adab kita dengan Allah, tuan-tuan ya. Sebagai adab kita dengan Allah, kalau kita nak minta sesuatu, kita soalannya nak minta apa dengan Allah, tuan-tuan ya. Sebagai kita punya menunjukkan dia sebenarnya yang paling penting, doa ke ataupun apa sahaja kerja buat kita, yang paling penting kita kena letak nombor satu tu hamba dulu, kehambaan kita nah. Baik tuan-tuan, sebagai hamba kepada Allah, perkara yang paling terbaik kita nak minta Allah apa tuan-tuan? Perkara yang paling baik untuk kita minta kepada Allah ialah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Maksudnya jangan kita dengan Allah ni, maksudnya kita diberi ruang oleh Allah untuk berdoa, kita minta kaya, kita minta sihat, tuan-tuan. Tapi kita tak minta dari segi hubungan hamba dengan Allah. Biar bila kita boleh minta ni tuan-tuan, Allah izinkan kita minta, Allah kata bila kamu berdoa aku pasti bagi kan. Nombor satu yang kita nak minta, hubungan dulu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, ini saya ada syarah dalam kuliah saya sebelum ni. Tuan-tuan, tentang COVID ni tuan-tuan. Banyak orang tak ada adat dalam COVID ni tuan-tuan. Saya sebutkan tuan-tuan secara jujur. Saya dah syarah perkara ni dalam kuliah saya. Tak tahu tuan-tuan dengar ke tak nah. Saya tuan-tuan jujur saya kata dengan tuan-tuan, saya tak pernah minta Allah angkat COVID ni. Saya malu tuan-tuan nak minta gitu. Tuan-tuan, saya tak minta, ya Allah angkatlah COVID ni. Saya tak sanggup nak minta macam tu. Tuan-tuan ya. Ramai orang berdoa gitu. Ya Allah COVID ni angkatlah dengan segera. Tapi tuan-tuan, ada anak murid saya seorang. Dia faham perkara ni. Dia mesej dengan saya. Dia kata, Ustaz saya tak sanggup. Dia sama jiwa dengan saya. Tuan-tuan ya. Ada seorang anak murid saya. Tuan-tuan ya. Alhamdulillah Allah buka pintu hati dia. Tuan-tuan ya. Saya jujur dengan tuan-tuan, saya tak minta untuk Allah angkat COVID. Bahkan kalau saya dengar ada orang baca doa untuk supaya Allah angkat COVID tuan-tuan, saya rasa hati saya tak seronok nak dengar doa macam tu lah. Bukan salah. Tuan-tuan ya. Bagi orang-orang yang mungkin tak perasan perkara ni, dia rasa tak ada apa-apa lah tuan-tuan. Dan biasanya tuan-tuan, saya nak kait dengan doa tu sebenarnya, saya kehambaan tu nombor satu tu ni. Biasanya tuan-tuan kalau kita minta maaf sebut ni, biasanya kalau dekat masjid-masjid surau-surau, tuan-tuan biasanya kalau macam orang doa, imam doa, biasanya imam akan doa, terus awal-awal angkat tangan ni terus Allahumma hafazna wal muslimin, ya Allah jagalah kami dan sekalian muslimin daripada wabak COVID ni. Awal-awal doa terus minta yang tu terus. Tuan-tuan Tuan-tuan, saya jujur cakap tak minta perkara tu kerana apa tuan-tuan? Kerana gini tuan-tuan ni. Kerana kadang-kadang kita ni tuan-tuan banyak minta kepada Allah. Nombor satu ni tuan-tuan, kita banyak pentingkan nafsu kita. Tuan-tuan. Kita, ya Allah aku tak sanggup dengan COVID ni. Kita minta Allah angkat segera COVID tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kita lupa COVID datang sebab apa? Mungkin ujian, teguran daripada Allah. Sepatutnya tuan-tuan, kita nak Allah angkat COVID, bukan minta supaya Allah angkat COVID. Kita nak Allah angkat COVID, minta supaya semua manusia yang bawa dosa ke atas dunia ni diberi taufik hidayah oleh Allah untuk bertaubat kepada Allah, dengan asbab tu COVID ni terangkat. Tuan-tuan nak minta COVID ni terangkat. Jangan minta supaya COVID ni diangkat oleh Allah semata-mata. Tuan-tuan mintalah supaya COVID ni diangkat dengan asbab Allah memberi hidayah taufik bagi orang-orang yang mendatangkan COVID dekat dunia pada hari ni. Yang mendatangkan bala. Tuan-tuan kadang-kadang kita minta Allah buang COVID. Tetapi tuan-tuan, kita tak adil dengan Tuhan. Bagaimana pula orang yang terus melakukan dosa dekat asas alam ni tuan-tuan, yang terus langgar Allah, ingkar kepada Allah tuan-tuan. Maksudnya tuan-tuan, kita nak COVID hilang, tapi kita tak minta supaya orang-orang yang buat dosa dekat atas dunia ni bertaubat pada Allah. Mana adil kita? Kita nak senang je, tapi pandangan Allah pada kita macam mana tuan-tuan? Saya tak minta perkara tu tuan-tuan sebab saya punya hati risau, saya takut. COVID ni dah sebenarnya teguran daripada Allah untuk menyedarkan manusia. Selagi mana COVID ni ada, orang takut, orang akan jaga hubungan dengan Allah, orang akan terus minta pada Allah. Tiba-tiba ya Allah angkat COVID ni. Sedangkan COVID ni hikmahnya besar, rahmatnya besar untuk menyedarkan hati-hati manusia yang lalai tuan-tuan.
Hati-hati manusia yang mungkin sebelum ni leka dengan dunia. Banyak kita dengar cerita tu orang yang dah kena stage 2, bila dah sedar balik, rasa insaf diri, pakai tudung balik. Tuan-tuan, Allah hantar ujian ni sebenarnya untuk menjadikan manusia. Kita nak ujian ni angkat segera, cepat-cepat kan. Seolah kita sedang minta Allah angkat tarbiyah dia. Sedangkan Allah sedang tarbiyah kita. Tuan-tuan nak. Jadi saya memang tak minta Allah angkat. Bagi saya tuan-tuan, Allah nak teruskan COVID tu sebanyak mana, bagi saya tak apa kalau itu menjadikan manusia terus ingat kepada Allah. Tuan-tuan. Maksudnya biar susah itu mengekang manusia supaya jangan leka dengan nafsu. Kalau itu baiknya untuk Allah mendatangkan COVID pada hari ni. Kalau saya tuan-tuan, di bawah saya Biro Pengimaran tuan-tuan saya ada 2 orang imam. 2 imam bawah saya tuan-tuan saya ketua Biro Pengimaran. Saya akan minta imam saya kata Farhan dengan Imam Syukri, sebelum minta Allah angkat COVID, minta dulu Allah beri hidayah pada orang Islam. Saya akan minta dia orang supaya angkat tangan. Baca mula-mula dulu, Allahumma hdina fiman hadait. Minta yang tu dulu. Ya Allah, hidayahkan kami, ya Allah. Minta redha Allah dulu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah. Sebagai adab kita dengan hamba, minta hubungan dulu dengan Allah. Tuan-tuan tak? Sebab kita ni kadang-kadang hubungan tak ada, redha tak ada, iman tak ada, terus minta, ya Allah nak kaya. Ya Allah aku nak COVID hilang, ya Allah. Jadi saya minta imam-imam saya ni baca dulu hidayah Allah, minta, kemudian minta jadi orang yang Allah redha. Bawah nanti bau Allahumma hafizna wal muslimin minal fitani wal waba wal bala wa jami'an wa'il bala dan sebagainya tuan-tuan nak. Sebab saya rasa COVID ni sebenarnya tarbiyah daripada Allah. Tak layak untuk saya suruh Allah angkat perkara ni, sedangkan ini kebaikan untuk manusia hari ni untuk menyedarkan keadaan diri mereka dengan Allah. Tuan-tuan boleh dengar Suri Barokah ni, saya syarah dalam perkara ni. Baik, tentang soalan tadi, apa doa yang baik untuk kita doa kepada Allah tuan-tuan ya? Minta kehambaan kita dengan Tuhan terlebih dahulu tuan-tuan ya. Itu yang perkara pertama. Saya sebab ada 2 tuan-tuan ya. Jadi minta iman, minta takwa. Salah aku tak nak minta kaya, minta tak apa. Tapi saya nak sebutkan tuan-tuan ini dah. Sebagai hamba ni syariat atau ni syariat ya. Sebagai hamba kita berdoa, kita kena letakkan doa kita tu dalam bentuk penyerahan. Tuan-tuan kena faham adab kita dengan Allah Jangan kita minta kepada Allah dalam bentuk memaksa Tuhan. Salah, tak boleh. Kita ni tuan-tuan banyak minta kepada Allah dalam bentuk nak. Dalam bentuk nak paksa Allah. Ya Allah, kayakanlah aku. Aku nak kaya, ya Allah. Kayakan aku. Tuan-tuan. Minta dulu Allah, kayakanlah aku. Kayakan aku, ya Allah. Minta sungguh-sungguh ni kan. Tiba-tiba tak kaya, marah Allah. Ya Allah, kenapa kau tak kayakan aku? Sebab kita minta bukan dalam bentuk penyerahan. Tuan-tuan, adab kita dengan Allah. Kita tahu, Allah dia tahu kita kaya ni bagus ke tak bagus untuk iman kita. Ataupun miskin tu yang baik untuk kita. Ataupun hidup kita sekarang ni dah baik untuk kita. Tuan-tuan doa. Apa yang tuan-tuan nak doa? Doa kehambaan satu permulaan. Yang kedua nak minta kaya boleh. Nak minta naik pangkat boleh. Nak minta semua boleh. Tapi minta dalam bentuk penyerahan. Ya Allah, maksudnya, ya Allah aku ni tempat kerja dah lama keadaan aku gini. Naikkan pangkat aku. Mudah-mudahan pangkat aku bila naik, aku boleh kembangkan Islam dengan baik. Itu permintaan kita. Tapi dalam keadaan permintaan kita, hati kita tetap menyatakan, ya Allah, kalau perkara ni baik pada aku, berikan. Kalau tak baik, tak apa ya Allah aku. Maksudnya bila kita minta, tak dapat, kita faham. Itulah yang terbaik untuk kita. Itu satu. Yang pertama maknanya yang bertanya, akak yang bertanya. Maksudnya doa ni yang terbaik, doa lah kehambaan, keimanan dan doa apa semua, doa lah tuan-tuan ya. Baik, yang kedua, makna kata kalau kita berdoa tu maknanya Allah nak bagi pun Allah akan bagi. Yang kedua, tuan-tuan, doa ni sebagai suatu bentuk penyerahan kepada Allah. Maknanya nak berlaku apa, nak jadi apa semua tu kita serah pada Allah. Tapi kita doa tak ada masalah sebagai kehambaan doa. Yang kedua saya nak sebut, doa ni tuan-tuan apa perlu kita doa? Kan kalau Allah nak bagi, Allah bagi kan? Doa ini kita doa juga supaya dia menjadi ibadah kepada Allah. Tuan-tuan ya. Ibadah yang kedua saya nak sebut Jadi Ustaz, apa perlu kita doa? Doa untuk sebagai ibadat. Ibadat kepada Allah. Kan ibadat, pahala. Okay, baik Kita doa juga kenapa? Dia ibadat, ada pahala. Pahala tu dicatat oleh malaikat. Jadi ke tak jadi tu kerja Tuhan. Kita berserah pada Allah. Tapi jangan tak berdoa. Doa juga. Tuan-tuan ya. Dia ibadat satu. Yang kedua, tuan-tuan, ayat ibadat. Dalam ibadat tu sendiri maksudnya kita selalu mengadu kepada Allah. Tuan-tuan kena tahu Allah sangat-sangat suka kita mengadu pada dia. Tuan-tuan ya. Dalam satu hadis yang lain, dalam satu hadis Nabi SAW menceritakan bagaimana ada seorang lelaki bangun malam tuan-tuan dia menangis, ya Allah aku ada masalah, selesaikan masalah aku ya Allah. Dia diuji lelaki ni kata Nabi Tuan-tuan sampai malaikat kesian tengok dia. Tuan-tuan malaikat kata jumpa dengan Allah, ya Allah kami kesian tengok hamba-Mu ini ya Allah Maksudnya, dia meminta siap malam menangis-nangis, kau tak bagi. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, kata Allah. Aku suka dengan rintihan dia, aku suka, kata Allah. Aku suka dia memanggil namaku, ya Allah. Menitis air mata dia, ingat kepada aku. Aku suka rintihan dia.
Aku suka dia punya rasa hati yang nak berhubung dengan aku setiap malam, dekat kepada aku. Apa kata Allah? Kalau aku bagi doa tu sekarang, mungkin aku dah tak dengar lagi rintihan hamba tu. Hamba-ku itu, kata Allah. Tuan-tuan nak cerita dengan tuan-tuan. Allah ni sangat suka tuan-tuan sebut, Ya Allah, Ya Allah. Allah sangat suka. Tuan-tuan, kenapa bila kita sebut Ya Allah ni Allah suka? Itu menunjukkan kita ni hamba yang memerlukan dia. Tuan-tuan tak? Tuan-tuan tengok anak kita. Bukan sebenarnya buat, Abah, Abah. Ya awak ni panggil Abah. Itu menunjukkan dia perlukan kita. Kalau dia tak perlukan kita, dia tak panggil kita. Dia nak tidur, panggil Umi jom tidur. Dia perlukan kita tidur dengan dia. Tuan-tuan tak? Kemudian ada nak makan pun, dia ajak Umi dia, teman dia. Maksudnya dia sentiasa memerlukan Umi dia. Umi dia rasa macam mana? Dihargai. Sentiasa Umi dia nampak anak dia nak Umi dia sentiasa dekat dengan dia. Maka Allah ni tuan-tuan, dia suka kita panggil dia. Ya Allah, aku susah. Ya Allah, tolong aku. Maksudnya Allah ni suka kita mengadu. So doa ni, tuan-tuan nak doa apa yang terbaik? Doalah apa-apa saja dalam bentuk penyerahan kepada Allah. Yang penting doa kehambaan tu yang paling penting. Yang kedua, nak jadi apa-apa jadilah. Tapi itu doa tu apa? Ibadat. Nak jadi apa? Nak jadi Allah nak buat. Tanpa doa ke ada doa pun, Allah akan buat apa yang dia kehendak. Tapi kita berdoa juga kenapa? Itu ibadat untuk kita. Dan pahala untuk kita. Akhirat esok dia menjadi satu timbangan amal. Dan yang kedua, kita panggil Allah tu Allah suka. Maksudnya Allah suka seruan-seruan kita yang sentiasa mengadu Ya Allah pada dia. Bagi tak bagi, takdir Tuhan nak jadi tak jadi apa semua tu, itu bukan hal kita, tu hal Tuhan. Dia maha mengetahui. Tapi unsur hamba ni, kehambaan ni Allah suka kita memanggil-manggil, kita buat sentiasa memanggil-manggil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Jelas ni? Boleh ya? Tak ya? Boleh ya? Maksudnya doa juga sama-sama sebagai ibadat dan sebagai untuk Allah kasih dengan kita, redha dengan kita. Allah suka kita selalu panggil dia. Kata Nabi, kata ulama tu manusia ni tak suka kita minta kat dia banyak-banyak kan. Tapi Allah tak, lagi banyak minta lagi dia suka. Sebab itu menandakan kita lagi perlu dekat dia, tuan-tuan tak? Macam kalau kita manusia ni minta awak ni minta je kerja, pergilah cari sendiri. Kita rusing kan. Kalau isteri ni minta je kerja, kita marah kan. Allah tak. Allah ni lagi minta lagi dia suka, lagi minta lagi suka. Dia terbalik Allah dengan manusia ni, tuan-tuan ya. Baik, ada lagi soalan kalau nak tanya. Kita tengok soalan ni. Betul, hakikat COVID dan semua kajian sebenarnya Allah nak minta manusia kembali mengesakan dia, betul? Itu memang betul. Tapi kita kena muhasabah diri ya. Kenapa Allah datangkan COVID dan sebagainya? Ibadat kerana pahala atau redha Allah ya. Wahdatul wujud ni dan menolak ilmu hakikat tu ya, ada pula. Yang ni kita akan bahas minggu depan. Nanti panjang nanti. Panjang ya. Okey. Tentang hakikat wahdatul wujud dengan hakikat tauhid ni sesat, nanti saya akan cerita. Sebenarnya pasal perkara ni tuan-tuan, mereka menyatakan sesat kerana salah faham mereka. Tuan-tuan ni kata Nabi, ulama kata, saya tak ingat ulama ataupun hadis Nabi, antara dua saya tak ingat saya ulama kata tuan-tuan begini, manusia akan memusuhi perkara yang mereka jahil ya. Manusia dia akan kata sesat sebab dia jahil, sebab tu dia akan kata sesat. Tapi belah mana dia tahu perkara ni benar, maka mereka tak akan kata sesat lagi. Jadi kenapa orang kata hakikat, kenapa wahdatul wujud ni sesat? Sebab dia jahil tentang perkara tu. Bila mana kita dah jelas, rupanya patutlah dia orang kata sesat. Saya pernah dengar tuan-tuan, orang-orang yang mengata wahdatul wujud ni sesat, saya pernah dengar dia orang punya kepahaman. Saya dengar, patutlah dia orang kata sesat. Dia orang faham kot tu. Kita faham kot sini, dia faham kot sana. Dah dia faham kot lain, memang dia kata sesat lah. Kepahaman dia tak betul dengan yang sebenarnya. Tuan-tuan, nanti saya akan terang lah. Benda tu panjang Wallahualam. Ada lagi nak tanya? Ya Allah. Baik, kalau ada apa-apa soalan, tambah minggu depan Dah 9.40 ni. 10.40. Okey, baik. Kita akhiri dengan doa insya-Allah tuan-tuan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا حنان يا منان ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami ya Allah hati yang sentiasa tidak melupakan-Mu ya Allah. Jadikan hati kami ya Allah hati yang sentiasa menyaksikan-Mu ya Allah. Hati yang sentiasa kembali kepada-Mu ya Allah. Hati yang sentiasa redha kepada-Mu ya Allah.
Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah hati kami ya Allah hati yang terus bersih ya Allah, hati yang terus dihiasi dengan ketaatan kepadamu ya Allah, hati yang terus dihiasi dengan cahaya keimanan ya Allah, hati yang sentiasa hidup ya Allah dengan zikrullah ya Allah, hati yang sentiasa khusyuk dalam ibadah kepadamu ya Allah, supaya hati-hati kami semakin bersih ya Allah, semakin bersinar dengan cahayamu ya Allah, supaya hati-hati kami ya Allah semakin dapat mengenal kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah hidup kami ya Allah hidup yang benar dengan panduan-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah i'tikad kami, pegangan kami ya Allah, pegangan yang dalam redha-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kehidupan kami ya Allah, zahir kami ya Allah benar-benar menghidupkan syariat-Mu ya Allah, dan hakikat kami ya Allah sentiasa kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jangan Kau biarkan kami tersesat ya Allah dalam perjalanan ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, perjalanan ini ya Allah perjalanan yang sangat halus ya Allah, perjalanan yang penuh dengan ujian dan cabaran ya Allah, perjalanan yang sentiasa didatangi oleh syaitan yang besar-besar ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jangan Kau biarkan kami ya Allah tersesat ya Allah, jangan Kau biarkan kami ya Allah menyeleweng ya Allah atas perjalanan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, pilihlah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk sentiasa ya Allah berada dalam bimbingan-Mu ya Allah, untuk sentiasa berada dalam redha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tempatkan kami ya Allah bersama dengan orang-orang ya Allah, orang-orang wali-wali-Mu ya Allah, bersama dengan perjalanan para nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ya Allah kehidupan kami ya Allah, kehidupan ahli keluarga kami ya Allah, kehidupan isteri dan suami kami ya Allah, kehidupan anak-anak kami ya Allah, kehidupan keluarga kami ya Allah, keseluruhannya ya Allah sentiasa dalam bimbingan dan rahmat-Mu ya Allah, dan sentiasa berada dalam redha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan kami ya Allah daripada tipu daya syaitan dan hawa nafsu ya Allah, daripada tipuan dunia ya Allah, tipu daya dunia ya Allah, tipu daya makhluk-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikan kami ya Allah di kalangan orang-orang yang asing di akhir zaman ini ya Allah. Jadikan kami di kalangan orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing di akhir zaman ini ya Allah, yang terus memegang kepada tali pegangan dengan-Mu ya Allah, yang terus berpegang kepada-Mu ya Allah, yang terus berpegang kepada syariat-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jangan jadikan kami ya Allah di akhir zaman ini ya Allah termasuk di kalangan orang-orang yang terpedaya dengan yang terpedaya ya Allah dengan ujian-ujian dunia yang sangat hebat di akhir zaman pada hari ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami tahu ya Allah maksiat ya Allah, dosa ya Allah ada selain kami ya Allah, yang terlalu banyak ada selain kami ya Allah. Maka ya Allah rahmatilah kami ya Allah, jangan Kau biarkan kami ya Allah terus terpedaya ya Allah dengan kehidupan yang merosakkan hubungan kami dengan-Mu ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kami ya Allah melainkan ya Allah semata-mata dengan kekuatan dan daya daripada-Mu ya Allah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. تقبل الله منكم. Baik, muslimin muslimat saya akhiri, maknanya walaupun kita berdoa tadi tuan-tuan, kita kena berdoa bersungguh-sungguh macam tu tuan-tuan kerana apa tuan-tuan? Setiap perkara-perkara yang baik yang kita doakan kepada Allah tuan-tuan minta iman, minta ketakwaan, minta hati yang sentiasa dekat dengan Tuhan dan sebagainya tuan-tuan doa-doa yang baik pasti akan ditolong oleh Allah, pasti tuan-tuan kena yakin dari segi syariatnya begitu. Jadi tuan-tuan maksudnya doa ni tetap kena terus berdoa, terus meletakkan doa ni sebagai suatu ikatan antara pertolongan Allah dengan hamba tuan-tuan jadi maksudnya tak perlu doa lah nanti nak jadi baik ke nak jadi jahat ke tu terpulang kepada Allah kan. Tu hakikatnya memang segala-galanya terpulang kepada Allah, tapi dari segi syariat kehambaannya kena tetap berharap. Bahkan saya sendiri tuan-tuan dulu masa saya nak memahami tauhid ni kadang-kadang keliru juga antara doa dan qada dan sebagainya. Bahkan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tu maknanya mendatangkan pengalaman atas diri saya, kehidupan saya bertubi-tubi yang mana Allah nak tunjukkan kepada saya doa itu perlu. Dan banyak kali dah Allah tunjuk kepada saya doa itu antara penyebab besar untuk Allah mentakdirkan sesuatu yang baik dalam kehidupan saya. Banyak sangat dah tuan-tuan Ada satu masalah kerusingan dalam kehidupan saya, ada apa-apa saya angkat tangan, ya Allah tolong saya, tup datang. Ya Allah gini, tup datang. Banyak sangat. Maka akhirnya saya meyakini bahawasanya doa ini juga perlu sebagai hamba untuk Allah berikan sesuatu anugerah dalam masalah-masalah kita. Terlalu banyak dah sangat-sangat tuan-tuan yang Allah tunjukkan. Doa ini maknanya memang suatu perkara yang kita selalu kena rujuk.
Bukan berserah. No, berserah takkan jadi. Saya memang melalui pengalaman-pengalaman ni. Ada kadang-kadang saya berserah tak jadi, tuan-tuan, tak jadi. Maksudnya Allah nak kita jadikan asbab doa tu sebagai ibadat hubungan kita dengan Allah. So doa jangan tinggal. Buat banyak-banyak. Dan saya sangat-sangat nampak perkara ni. Bila kita terus berdoa untuk hindar daripada dosa dan maksiat, nampak Allah jauh, Allah jauhkan. Jadi kekuatan doa ni memang perlu menjadi pegangan kita. Cuma bila berlaku, Alhamdulillah. Sebab Allah berkehendak. Tapi doa itulah banyak yang Allah tunjuk. Memang dia sebagai sebab yang kuat untuk Allah beri sesuatu dalam kehidupan kita. Macam tuan-tuan nak mudah rezeki, doalah. Saya banyak kali nampak dah perkara dalam hidup saya. Dan maknanya ada keadaan rezeki ke, sakit ke, dunia ke, dengan minta maaf sebut, dengan guru besar ke kan, dengan mana-mana orang pun, ada masalah mengadu, memang kita nampak pengaduan kita tu mendatangkan pertolongan Allah yang terlalu banyak. So kita nampak sebenarnya doa tu suatu perkara yang sangat penting dan Allah nak kita buat perkara tu dalam hidup kita sebenarnya. So jangan tinggalkan doa dalam seluruh kehidupan tuan-tuan, insya-Allah nah. Jadi segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan semua daripada diri saya sendiri tuan-tuan ni. Ilmu ni, nasihat ni semua Allah punya. Syukur-syukur banyak-banyak kita kepada Allah. Saya hanya sebagai jalan ataupun sebagai wasilah perantaraan untuk Allah menzahirkan kasih sayang dia kepada tuan-tuan dan perempuan semua. Allah lah yang mengajar kita, Allah lah yang beri faham kepada kita, Allah lah yang nak kita kenal dengan dia. Tuan-tuan ya, semua datang daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Okey, dah habis dah Abang Zul? Habis dah ya? Okey. Alhamdulillah, Terima terima kasih kasih Ustaz. Sama. Sama. Okey, saya live lah ya. Dah habis ke Abang Zul? Dah habis ke? Sepatutnya belum habis lagi. Ah, Yalah, kita tutup kuliah okey. kita dengan surah Kibarat dan surah Al-Asr. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih banyak-banyak Ustaz dengan Sama-sama. ilmunya. Baik, sama-sama kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, sama-sama kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, saya Nabi betul ya? Dah habis. Okey, saya ni saya keluar dulu semua Okey, baik. Mudah-mudahan Allah Okey, semua okey, berkati. terima kasih. Barakallahu fikum, baik. Sama, baik. Kita terus dengan